Apabila Hafiz membuka pintu dobi rumahnya malam itu, dia tidak pernah menyangka akan menemui seseorang tertidur di atas lantai. Tetapi apa yang dia temui selepas itu akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Banglo mewah itu bersinar di bawah lampu malam, seperti permata di tengah-tengah kawasan perumahan eksklusif di Mount Kiara. Hafiz Razak memandu masuk keretanya yang diimport melalui pintu pagar otomatik, melonggarkan tali lehernya selepas mesyuarat perniagaan yang memenatkan. Pada usia awal 30-an, beliau telah membina empayar dalam sektor teknologi, tetapi malam itu, sesuatu dalam dirinya memberi amaran bahwa tiada apa yang akan menjadi normal. Sudah hampir pukul 11 malam apabila beliau meletakkan kereta di garaj. Rumah itu diselubungi kesunyian mutlak, terlalu sunyi. Langkahnya bergema di atas lantai marmer lobi semasa dia membuka butang kemejanya. Dia perlu menukar kemeja formalnya kepada sesuatu yang lebih selesa sebelum tidur. Dia menuju ke bilik dobi, menolak pintu, dan disitulah dia melihatnya. Satu susuk tubuh terbaring, tidak bergerak di atas lantai jubin. Meringkuk di sebelah mesin basuh, jantung Hafiz terhenti. Seketika yang menakutkan, dia terfikir yang teruk. Tetapi kemudian dia ternampak pergerakan pernafasan yang halus. Ia adalah seorang wanita berpakaian seragam pembersih, menggunakan kotnya sendiri sebagai bantal sementara. Wajahnya menunjukkan keletihan walaupun sedang tidur, dengan lingkaran hitam yang dalam menceritakan tentang malam-malam tanpa rehat. Apa benda ni? Hafiz berbisik, merasakan campuran kekeliruan dan sesuatu yang dia tidak dapat kenal pasti. Kemarahan, mungkin, atau kebimbangan. Dia mendekat dengan berhati-hati, meneliti pemandangan itu. Wanita itu tidak mungkin melebihi 25 tahun. Rambutnya diikat dalam ekor kuda yang tidak kemas dan tangannya, walaupun dalam tidur, menunjukkan tanda-tanda kerja keras. Di sisinya terletak sebuah baldi berisi produk pembersih dan beberapa kain lap yang dilipat sempurna. Bilik dobi itu berkilat bersih. Setiap permukaan bersinar di bawah lampu pendar fluor. "Maaf," kata Hafiz, meninggikan suaranya. "Tak ada apa-apa, Cik," ulangnya dengan lebih kuat. Wanita itu terkejut dengan ganas, bangun secara mendadak. Matanya terbuka dengan panik mutlak sambil cuba mencari arah. Apabila dia melihat Hafiz di hadapannya, warna dari wajahnya hilang. "Encik Razak, saya tak." Dia tergagap sambil berdiri begitu cepat sehingga dia terpaksa berpaut pada salah satu mesin basuh agar tidak jatuh. "Tolong, saya sungguh minta maaf. Saya tak pernah tidur di bilik dobi encik." Suara Hafiz kedengaran lebih tegas daripada yang dia niatkan. "Awak sedar tak betapa tidak sesuai perkara ini." Air mata mula terbentuk di mata wanita itu, tetapi dia berkelip-kelip dengan marah cuba menahannya. "Tuan, tolong biarkan saya jelaskan. Saya takkan pernah buat macam tu. Tapi hari ini apa?" Hafiz memotong, menyilangkan tangan. "Awak sedar tak risiko keselamatan yang awak bawa? Saya tak kenal awak. Awak boleh jadi sesiapa sahaja. Macam mana kalau penggeras saya dah bunyikan? Macam mana kalau saya panggil polis sekarang?" Penyebutan pihak berkuasa membuatkan wanita itu menggigil ketara. "Jangan, tolong, Tuan, jangan buat macam tu. Nama saya Salmah binti Ahmad. Saya dah bersihkan rumah encik 2 kali seminggu selama 3 bulan. Puan Siti dari agensi boleh sahkan. Saya hanya perlukan rehat seketika. Itu sahaja, seketika." Sesuatu dalam suaranya yang patah membuatkan Hafiz menghentikan kata-kata seterusnya. Dia benar-benar memerhatikannya buat kali pertama. Dia bukan sahaja letih, dia sangat penat sampai ke tulang. Pakaian seragamnya, walaupun bersih, lusuh di tepinya. Kasutnya menunjukkan jahitan buatan sendiri. Dan lingkaran hitam itu bukan kerana malam tanpa tidur. Ia adalah kerana berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Sekejap jadi tidur di lantai bilik dobi saya. Soalnya, tetapi nada suaranya telah hilang sebahagian daripada ketegasannya yang terdahulu. Salma mengelap matanya dengan belakang tangannya.
Saya dah habis bersihkan 2 jam lepas, Tuan. Saya periksa setiap bilik 3 kali, macam biasa. Rumah Encik memang bersih, tetapi apabila dia pergi untuk menaiki bas, suaranya pecah. Yang terakhir dah berlalu, dan saya tak ada duit untuk teksi. Duit awak, telefon awak, tak boleh kehubungi sesiapa. Soalan itu seolah-olah menamparnya secara fizikal. Salma menundukkan pandangan. Saya tak ada sesiapa, Tuan. Tiada siapa yang boleh. Tiada siapa yang akan datang. Kesunyian yang menyusul adalah tebal, syarat dengan kebenaran yang tidak terucapkan. Hafiz merasakan sesuatu berubah dalam persepsinya. Ini bukan sekadar pekerja yang cuai. Ada cerita di sini, cerita yang nalurinya mengatakan dia perlu dengar. Duduk, arahnya menunjuk ke bangku melipat pakaian di tepi dinding. Tuan, saya patut pergi. Saya boleh jalan kaki sampai. Saya dah kata duduk. Arahan itu tegas, tetapi tidak kejam. Dan kemudian awak akan terangkan kepada saya apa yang sebenarnya berlaku. Dan lebih baik ia kebenaran, kerana saya boleh mengesan penipuan dari jarak jauh. Salmah mematuhi, duduk di tepi bangku seolah-olah takut mencemarkannya. Tangannya menggeletar gugup di pangkuannya. Hafiz keluar seketika dan kembali dengan 2 gelas air, menawarkan salah satu daripadanya yang diterima Salmah dengan tangan yang menggeletar. Mula dari awal, kata Hafiz, bersandar di kerangka pintu. Kenapa awak sebenarnya di sini? Dan jangan beritahu saya, ia hanya kerana bas. Salmah meneguk air perlahan-lahan, seolah-olah dia memerlukan saat itu untuk mencari perkataan yang betul. Apabila dia akhirnya bercakap, suaranya hampir tidak kedengaran. Hari ini sukar, Tuan. Saya ada 3 kerja pembersihan. Kerja Encik yang terakhir, tetapi sebelum itu saya datang dari menjaga anak saya di hospital. Kata-kata itu memukul Hafiz seperti penumbuk. Awak ada anak lelaki di hospital. Mata Salma sekali lagi penuh dengan air mata, tetapi kali ini dia membiarkannya jatuh. Dia berumur 6 tahun. Nama dia Amir. Dia dimasukkan ke dalam wad sejak berminggu-minggu. Doktor kata dia perlukan rawatan khas, ubat-ubatan yang insurans asas tak cover. Saya bekerja 6 hari seminggu, kadang-kadang 7, di 4 rumah yang berbeza cuba mengumpul duit, tetapi ia tidak pernah mencukupi. Tidak pernah. Dan bapa kanak-kanak itu, soal Hafiz, walaupun sesuatu dalam dirinya sudah mengetahui jawabannya. Dia pergi apabila dia tahu tentang diagnosis. Jawab Salma, mengelap air matanya dengan belakang tangannya. Dia kata dia tak mendaftar untuk ini, bahwa seorang wanita dengan anak yang sakit adalah terlalu banyak masalah. Itu setahun yang lalu. Kemarahan yang dirasai Hafiz mengejutkannya. Bukan terhadap Salma, tetapi terhadap seorang lelaki yang tidak pernah dia temui, yang sanggup meninggalkan anak sendiri pada saat paling memerlukan. Jadi saya bekerja sepanjang hari untuk membayar rawatan dan membayar sewa bilik kecil tempat kami tinggal, tambah Salma. Atau tempat saya tinggal seorang diri sekarang, sementara Amir di hospital. Pemilik rumah mengancam untuk menghalau saya setiap minggu kerana saya lewat bayar. Tetapi saya tak boleh hilang tempat itu, Tuan. Bila Amir keluar dari hospital, dia perlukan rumah untuk kembali. Dia perlukan katilnya, mainannya, walaupun sedikit. Dia perlu tahu bahawa dia mempunyai tempat yang selamat. Hafiz mengusap rambutnya, memproses semua yang baru didengarnya. Bila kali terakhir awak makan sesuatu yang betul? Soalan itu mengejutkan Salma. Dia berkelip-keliru. Saya makan roti pagi tadi. Roti sahaja. Sepanjang hari. Salma tidak menjawab, tetapi kesunyiannya mengatakan segalanya. Dan kenapa awak tak beritahu saya lebih awal? Awak dah datang ke sini selama 3 bulan. Kerja saya ialah membersihkan rumah Encik, Tuan Razak. Bukan membebankan Encik dengan masalah saya. Jawab Salma dengan maruah yang mengejutkan walaupun dalam keadaannya. Encik bayar saya untuk perkhidmatan, dan saya pastikan saya memberikannya sebaik mungkin. Masalah pribadi saya adalah milik saya. Saya tak berhak mengganggu majikan saya dengan mereka. Kata-kata ini menyentuh sesuatu yang mendalam dalam diri Hafiz.
Di sini ada seorang wanita yang, walaupun melalui neraka pribadi, mengekalkan profesionalisme dan marwah, yang lebih suka tidur di lantai dobi daripada meminta bantuan, yang bekerja sehingga rebah kerana cinta kepada anaknya. Apa penyakit Amir sebenarnya? Soalnya, suaranya ketara lebih lembut. Salma menelan air liur sebelum menjawab. Doktor kata dia ada keadaan yang menjejaskan sistemnya. Dia perlukan ubat-ubatan yang diimport. Pemeriksaan berkala, bil hospital dah melebihi apa sahaja yang saya boleh hasilkan dalam beberapa tahun. Tetapi selagi saya boleh bayar walaupun sedikit setiap minggu, mereka benarkan saya melawatnya, berada di sisinya. Itu sahaja yang penting. Melihat senyumannya apabila saya tiba, mendengar dia ceritakan tentang lukisan yang dia buat dengan jururawat, dan apa akan jadi jika awak tak dapat terus bayar. Kengerian di mata Salma adalah jawaban yang mencukupi. Mereka terpaksa menghantarnya pulang, Tuan. Menghantarnya pulang tanpa rawatan penuh. Dan kemudian, suaranya pecah sepenuhnya. Jadi, saya tak tahu apa akan jadi. Doktor tak berapa optimistik tanpa ubat yang betul. Hafiz merasakan sesuatu berubah secara asas dalam dirinya. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun membina empayar, menutup perjanjian jutaan ringgit, mengelilingi diri dengan kemewahan dan keselesaan. Tetapi pada saat itu, berhadapan dengan wanita ini yang bekerja sehingga rebah demi anaknya, dia menyadari betapa kosong kewujudannya. Hospital mana? Soalnya tiba-tiba. Hospital Kanak-Kanak Pusat, Tuan, di seberang bandar. Ia satu-satunya yang menerima kes Amir dengan insurans asas saya. Dan berapa lama masa yang diambil untuk sampai ke sana? 2 jam menaiki bas, Tuan. Sebab tu saya hanya boleh melawat dia awal pagi sebelum mula bekerja atau lewat malam. Tetapi akhir-akhir ini, dia berhenti. Berasa malu. Akhir-akhir ini apa? Akhir-akhir ini saya terpaksa memilih antara tambang bas dan membeli sedikit makanan. Jadi, kadang-kadang saya berjalan kaki. Ia hampir 4 jam berjalan kaki. Tetapi dengan cara itu, saya simpan duit tambang untuk ubat Amir. Pendedahan itu membuatkan Hafiz terdiam seketika. Wanita ini berjalan 4 jam, selepas bekerja sepanjang hari membersihkan rumah, semua demi anaknya. Sebab itulah dia begitu letih malam ini. Itu, katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Salma. Salma mengangguk. Saya datang dari hospital. Saya luangkan 2 jam dengan Amir selepas selesai di rumah Puan Carmila. Dia dalam mood yang baik hari ini. Dia tunjukkan saya lukisan yang dia buat. Ia lukisan kami berdua di rumah kami dengan seekor anjing. Dia selalu mahukan anjing. Senyuman sedih terlintas di wajahnya. Kemudian saya berjalan ke sini, membersihkan rumah encik seperti biasa. Tetapi, apabila saya selesai, apabila saya lihat saya terlepas bas terakhir, saya hanya tidak mempunyai tenaga untuk berjalan 4 jam lagi. Saya fikir saya boleh berehat sebentar di bilik dobi, hanya untuk mendapatkan semula tenaga dan kemudian pergi. Tetapi saya rasa keletihan mengalahkan saya. Hafiz memerhatikan jam di dinding. Sudah melepasi pukul 11.30 malam. Jika Salma cuba berjalan, dia hanya akan tiba di rumah hampir subuh. Hanya untuk tidur beberapa jam sebelum memulakan kitaran yang sama semula. Sudah berapa lama awak hidup begini? Soalnya, sejak Amir jatuh sakit, sedikit lebih setahun. Setahun, ulang Hafiz, merasakan berat angka itu. Setahun bekerja begini, berjalan berkilometer, mengorbankan segalanya. Ini anak saya, Tuan Razak, kata Salma dengan ketegasan yang bercanggah dengan air matanya. Saya akan buat apa sahaja untuknya. Saya akan berjalan 1000 kilometer jika perlu. Bekerja 20 jam sehari. Apa sahaja asalkan saya dapat melihatnya bertambah baik. Untuk memberinya peluang untuk mempunyai kehidupan normal. Pada saat itu, sesuatu telah pecah di dalam diri Hafiz. Semua halangan yang dibinanya di sekeliling hatinya, semua tahun-tahun berfokus hanya pada perniagaan dan keuntungan,
runtuh di hadapan wanita yang berani ini yang melambangkan cinta tulen dan tanpa syarat. "Mari ke dapur," katanya tiba-tiba. "Awak akan makan sesuatu sekarang, dan kemudian saya akan hantar awak pulang." "Jangan bantah," tambahnya, apabila Salma membuka mulutnya untuk membantah. "Dah lewat sangat dan saya tak akan benarkan awak berjalan 4 jam pada waktu malam ini." "Tuan, saya tak boleh terima." "Apa saya kata tentang bantah?" Dia memandangnya terus ke mata. "Makan, rehat, dan esok kita akan bincangkan beberapa perkara." Di dapur, semasa Hafiz memanaskan makanan dan Salmah makan dengan air mata sunyi mengalir di pipinya, dia menyadari bahwa hidupnya baru sahaja mengambil giliran yang tidak dijangka. Dia telah menemui wanita ini tidur di bilik Dobby, bersedia untuk marah, bersedia untuk mengambil tindakan drastik. Tetapi apa yang dia temui sebaliknya adalah sesuatu yang telah lama dicarinya tanpa sadar, tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Perjalanan dengan kereta Hafiz berlalu dalam kesunyian yang syarat dengan emosi yang tidak terluah. Salmah duduk di tempat penumpang, memandang keluar tingkap ke arah jalan-jalan bandar yang terang benderang. Masih tidak dapat percaya bahwa pemilik banglo tempat dia bekerja sedang menghantarnya pulang secara pribadi. Tangannya terletak di pangkuannya, meremas kain pakaian seragamnya dengan gugup. "Ambil simpang kiri seterusnya," kata Salmah dengan suara lembut. Apabila mereka menghampiri kawasan kejiranan yang sangat berbeza daripada kawasan banglo itu, lampu di sini lebih jarang, jalan-jalan lebih sempit. Bangunan menunjukkan tahun-tahun pengabaian dan keperluan. Hafiz memandu mengikut arahan Salmah, semakin jauh memasuki kawasan yang tidak pernah dia lawati. Bangunan apartemen yang usang berdiri di kedua-dua belah pihak, dengan pakaian tergantung di balkoni dan grafiti menutupi dinding. Beberapa kumpulan orang kekal di sudut, walaupun sudah larut malam, memerhati dengan ingin tahu kendaraan mewah yang melalui kawasan kejiranan mereka. "Di sini," bisik Salmah apabila mereka tiba di hadapan sebuah bangunan yang agak terabai. Di tingkat 3, Hafiz meletakkan kereta dan mematikan enjin. Salmah memandangnya dengan terkejut apabila dia membuka pintu keretanya dan keluar. "Encik Razak, tak perlu saya temankan sampai ke pintu rumah," katanya dengan tegas. "Ia tidak boleh dirunding." Mereka menaiki tangga luar yang berderit di bawah kaki mereka. Cat dinding telah mengelupas dan beberapa lampu di koridor telah rosak, meninggalkan bahagian-bahagian yang gelap sepenuhnya. Bau lembab dan makanan basi memenuhi udara. Hafiz merasakan tusukan di dadanya, membayangkan Salmah pulang sendirian ke tempat ini setiap malam. Salmah berhenti di hadapan pintu dengan nombor yang sebahagiannya tertanggal. Dia mencari kuncinya di dalam bagnya dengan tangan yang menggeletar. Jelas malu kerana Hafiz melihat tempat tinggalnya. "Encik Razak, terima kasih kerana menghantar saya dan untuk makanan dan kerana tidak memecat saya." "Salmah," kata Hafiz, dan sesuatu dalam nada suaranya membuatkan dia memandangnya terus ke mata. "Esok saya mau awak datang ke pejabat saya pada pukul 10 pagi. Panik melintas di wajah Salmah. "Pejabat saya, Tuan, tolong, kalau untuk memecat saya secara rasmi." "Saya takkan memecat awak," potongnya. "Tetapi kita perlu berbincang tentang keadaan awak, tentang Amir, tentang semua ini." Dia membuat isyarat yang merangkumi bangunan yang daif itu. "Bolehkah awak berada di sana?" Salmah mengangguk perlahan-lahan, keliru, tetapi dengan percikan harapan di matanya. "Ya, Tuan, saya akan berada di sana." "Baiklah, rehatkan diri sedikit." Dan Salmah berhenti, memilih kata-katanya dengan teliti. "Apa yang saya lihat malam tadi, dedikasi awak, pengorbanan awak, itu bukan perkara biasa. Ingat itu." Hafiz hampir tidak tidur malam itu. Imej Salmah tidur di lantai bilik Dobinya. Wajahnya pucat kerana keletihan. Kata-katanya tentang berjalan 4 jam untuk menyimpan wang tambang bas. Semuanya berulang dalam fikirannya seperti piring hitam yang tercalar. Dia bangun sebelum subuh dan terus menuju ke studionya. Dia menghidupkan komputernya dan mula menyelidik. Hospital kanak-kanak pusat, rawatan khusus, kos perubatan,
Angka yang ditemuinya sangat banyak walaupun untuknya, yang mempunyai sumber yang hampir tidak terhad. Untuk seseorang seperti Salma, dengan beberapa kerja pembersihan, ia pasti mustahil. Tetapi apabila dia mula menyelidik tentang ibu tunggal yang bekerja dalam keadaan yang sama, barulah dia benar-benar memahami skala masalahnya. Cerita demi cerita tentang wanita yang mengorbankan diri, bekerja sehingga rebah, memilih antara obat untuk anak-anak mereka atau makanan untuk diri mereka sendiri. Sistem itu rosak dan orang seperti Salma jatuh melalui celah-celah secara berterusan. Pada pukul 8 pagi, Hafiz membuat panggilan. "Rizman, ini saya," katanya apabila peguam pribadinya menjawab, "Saya perlukan awak menyiasat segala-galanya tentang Hospital Kanak-Kanak Pusat, terutamanya mengenai pesakit bernama Amir bin Ahmad. Ibu beliau ialah Salmah binti Ahmad. Saya perlukan diagnosis tepat, rawatan yang dia perlukan, dan berapa banyak yang terhutang setakat ini." "Hafiz, awak oke. Pukul 8 pagi dan awak minta maklumat perubatan dari. Lakukan sahaja, Rizman, dan saya perlukan sebelum pukul 10. Kemudian dia menelepon pembantu eksekutifnya. "Aina, batalkan semua mesyuarat saya hari ini. Semua, tanpa pengecualian. Tetapi Hafiz, awak ada pembentangan dengan pelabur Jepun pada pukul 2 petang. Mereka telah terbang dari Tokyo khas untuk menjadwalkan semula. Ada sesuatu yang lebih penting yang perlu saya uruskan." Kesunyian di hujung talian sangat bermakna. Dalam semua tahun Aina bekerja untuknya, Hafiz tidak pernah membatalkan mesyuarat dengan pelabur. Perniagaan sentiasa menjadi keutamaan mutlaknya. "Baiklah," jawab Aina. "Saya akan uruskannya." Pada pukul 9.45 pagi, Hafiz berada di pejabatnya apabila Aina masuk dengan sebuah fail. "Ini daripada Rizman," katanya, menyerahkan fail itu. "Juga ada seorang gadis di lobi. Dia kata dia ada janji temu dengan awak pada pukul 10. Namanya Salmah Ahmad. Masuk dalam 15 menit," kata Hafiz, membuka fail itu. Apa yang dibacanya dalam beberapa menit berikutnya membuatkannya terkejut. Amir bukan sahaja sakit, keadaannya serius dan memerlukan rawatan jangka panjang dan mahal. Hutang terkumpul adalah astronomi bagi standar Salma. Walaupun bagi Hafiz, ia kurang daripada apa yang dia belanjakan untuk hiburan dalam sebulan. Laporan Rizman juga termasuk nota daripada kaki tangan hospital yang menggambarkan Salma sebagai ibu yang berdedikasi, yang melawat setiap hari tanpa mengira keadaan, dan menyebut bahwa mereka telah melihat wanita itu tiba beberapa kali. Dengan berjalan kaki jelas letih, terdapat gambar juga. Amir adalah seorang kanak-kanak lelaki dengan mata yang bersinar dan senyuman lebar, walaupun tiub dan monitor disambungkan kepadanya. Dalam salah satu gambar, dia sedang menunjukkan lukisan kepada kamera. Hafiz mengenali lukisan yang disebutkan oleh Salma. Seorang wanita dan seorang budak lelaki, sebuah rumah, dan seekor anjing. Sesuatu mengetat di dadanya. Ketukan lembut di pintu membawanya keluar dari fikirannya. "Masuk," katanya, menutup fail itu. Salmah masuk dengan malu-malu. Dia telah menukar pakaian seragam kerjanya kepada gaun sederhana yang telah melihat hari yang lebih baik, tetapi ia bersih dan digosok dengan sempurna. Rambutnya diikat dalam sanggul rendah, dan dia telah cuba menampung lingkaran hitamnya dengan sedikit solek. Hafiz perasan bahwa kasutnya, walaupun bersih, mempunyai tapak yang lusuh. "Selamat pagi, Encik Razak," kata Salma, berdiri rapat dengan pintu, seolah-olah takut untuk melangkah terlalu jauh ke dalam pejabat mewah itu. Salma masuk, duduk. Dia menunjuk ke salah satu kerusi di hadapan mejanya. Dia mematuhi, duduk di tepi kerusi dengan belakangnya lurus sempurna, tangannya bersilang di pangkuannya. Hafiz dapat melihat ketegangan di setiap garis badannya. "Awak dah melawat Amir pagi ini?" soalnya. Mata Salma sedikit bersinar. "Ya, Tuan. Saya luangkan 2 jam bersamanya sebelum datang ke sini." Dia dalam mood yang baik. Jururawat kata dia tidur lena malam tadi. Saya gembira mendengarnya.
Hafiz bersandar di kerusinya, memerhatikannya. Salma, saya akan terus terang dengan awak. Saya habiskan malam menyelidik keadaan awak. Amir, kos rawatan, segala-galanya. Warna hilang dari wajah Salma. Tuan, saya tak pernah berniat. Saya tak cari simpati atau wang awak. Tolong percayakan saya. Saya hanya mau terus bekerja untuk awak. Saya tahu, kata Hafiz lembut. Tetapi itu tak mengubah fakta. Awak bekerja sehingga rebah. Berjalan berkilometer setiap hari. Memilih antara makanan dan pengangkutan. Tidur di lantai dobi kerana awak terlalu letih untuk pulang ke rumah. Ini takkan kekal, Salma. Akhirnya badan awak takkan mampu. Air mata mula terbentuk di mata Salma. Saya tak ada pilihan lain, Tuan. Kalau saya tak bekerja, saya tak boleh bayar hospital. Dan kalau saya tak boleh bayar hospital, Amir takkan dapat rawatan. Ia sesederhana itu. Dan apa akan jadi kalau awak jatuh sakit? Apabila badan awak akhirnya menyerah, siapa yang akan menjaga Amir? Soalan itu memukul Salma seperti tamparan. Dia menutup mulutnya dengan tangannya. Bahunya menggeletar sambil cuba menahan tangisan. Saya tak tahu apa lagi nak buat. Dia berjaya berkata di antara tangisan. Saya dah cuba semuanya. Saya minta pinjaman, tetapi tiada siapa yang beri saya, kerana saya tak ada apa-apa untuk dijamin. Saya cari bantuan kerajaan, tetapi mereka kata Amir tak layak kerana keadaannya tak ada dalam senarai keutamaan mereka. Malah saya cuba jual barang saya, tetapi saya tak ada apa-apa yang bernilai. Semua yang saya ada ialah keupayaan saya untuk bekerja, dan itulah yang saya lakukan. Ia sahaja yang saya boleh lakukan. Hafiz bangun dari kerusinya dan berjalan mengelilingi mejanya. Dia duduk di kerusi di sebelah Salma, bukan dalam posisi kuasa di belakang meja, tetapi di aras yang sama dengannya. Salma, pandang saya, katanya lembut. Apabila dia mengangkat mata yang berlinang air mata ke arahnya, dia meneruskan, saya mahu bantu awak dan Amir. Tuan, saya tak boleh terima sedekah. Ia takkan betul. Saya tak tawarkan sedekah, kata Hafiz. Saya tawarkan penyelesaian yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Salma berkelip keliru. Apa maksud encik? Hafiz bangun dan berjalan ke tingkap pejabatnya yang menawarkan pemandangan panorama bandar. Dia telah menghabiskan berjam-jam memikirkan perkara ini, menyusun cadangan dengan cara yang memelihara maruah Salma sambil menyelesaikan krisisnya. Syarikat saya sedang mempertimbangkan untuk mewujudkan program tanggung jawab sosial. Dia memulakan bantuan untuk pekerja dan keluarga mereka dengan situasi perubatan. Awak sangat sesuai untuk menjadi penerima pertama program ini. Tetapi, Tuan, saya tak bekerja terus untuk syarikat Enci. Saya bekerja untuk agensi pembersihan. Itu akan berubah, kata Hafiz, berpaling untuk melihatnya. Saya mahu ambil awak secara langsung, bukan sahaja untuk membersihkan banglo, tetapi sebagai pengurus hartanah. Awak akan menyelia semua penyelenggaraan, menyelaraskan dengan pembekal perkhidmatan lain, memastikan segala-galanya berfungsi dengan sempurna. Salma memandangnya dengan mata terbelalak. Pengurus, gaji akan jauh lebih baik daripada apa yang awak peroleh sekarang di 4 kerja awak yang digabungkan. Awak akan mempunyai waktu bekerja yang tetap, insurans kesihatan penuh yang akan melindungi Amir, dan hari cuti yang terjamin. Selain itu, sebagai sebahagian daripada faedah jawatan itu, saya akan menanggung semua kos perubatan Amir sebelum ini. Air mata mengalir deras di wajah Salma. Tuan Razak, itu terlalu murah hati. Kenapa encik buat macam ni untuk saya? Awak langsung tak kenal saya. Hafiz kembali ke kerusinya, memandangnya terus ke mata. Sebab malam tadi, apabila saya jumpa awak di bilik dobi saya nampak sesuatu yang saya dah lupa wujud. Saya nampak cinta sejati, pengorbanan sebenar, seorang ibu yang bersedia menghancurkan dirinya sendiri semata-mata untuk menyelamatkan anaknya. Dan saya sedar bahawa saya telah menghabiskan bertahun-tahun membina empire, mengumpul kekayaan, mengelilingi diri dengan kemewahan, tetapi saya tak buat apa-apa yang benar-benar bermakna dengan semua itu. Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan teliti.
Ibu saya meninggal dunia ketika saya muda, Salma. Kanser, 24 tahun berjuang melawan sistem perubatan. Coba mendapatkan rawatan terbaik, menjual semua yang kami miliki. Akhirnya ia tak cukup. Kami kehilangannya apabila saya berumur 16 tahun. Dan sejak itu saya bekerja tanpa henti untuk membina kekayaan. Memberitahu diri saya bahwa saya takkan berada dalam kedudukan tidak berdaya seperti itu lagi. Tetapi awak tahu tak apa? Saya tak gunakan kekayaan itu untuk apa-apa yang benar-benar penting sehingga sekarang. Salma teresak-esak sekarang, tangannya menutupi wajahnya. Awak mengingatkan saya, kenapa saya mulakan semua ini? Dia meneruskan. Suaranya sendiri menebal kerana emosi. Awak mengingatkan saya bahwa wang hanya bernilai apabila ia digunakan untuk membuat perbezaan sebenar dalam kehidupan seseorang. Jadi tak, ini bukan sedekah. Ini adalah sesuatu yang perlu saya lakukan untuk awak, untuk Amir, tetapi juga untuk diri saya sendiri, untuk memberi tujuan kepada semua ini. Terdapat kesunyian yang panjang, hanya dipecahkan oleh esakan Salma. Akhirnya, dia berjaya bercakap. Saya tak tahu nak cakap apa, Encik Razak. Saya dah berjuang seorang diri sepanjang hidup saya. Sejak ibu bapa saya meninggal dunia ketika saya remaja, saya terpaksa menguruskan sendiri. Dan apabila Amir jatuh sakit, saya fikir keadaan dia teruk kerana saya seorang diri tak cukup. Dia mengelap air matanya dengan tangan yang menggeletar. Saya berdoa setiap malam meminta keajaiban. Dan sekarang awak muncul. Saya bukan keajaiban, Salma, kata Hafiz lembut. Saya hanya seorang lelaki yang akhirnya melakukan perkara yang betul. Salma tiba-tiba berdiri dan mengejutkan Hafiz dengan memeluknya. Ia adalah pelukan yang penuh dengan rasa terima kasih, kelegaan, dan harapan. Selepas seketika terkejut, Hafiz membalas pelukan itu dengan janggal, tidak biasa dengan keintiman emosi seperti itu. Terima kasih, bisik Salma ke bahunya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apabila mereka akhirnya berpisah, kedua-duanya mempunyai mata yang basah. Ada beberapa syarat, kata Hafiz, kembali kepada nada profesionalnya untuk memberi mereka berdua seketika untuk mendapatkan semula ketenangan. Apa sahaja, kata Salma, mengelap wajahnya. Pertama, berhenti semua kerja awak yang lain dengan segera. Kedua, saya mahu awak berpindah. Bangunan tempat awak tinggal tak selamat. Saya ada sebuah hartanah, sebuah rumah kecil berhampiran banglo yang kosong. Awak boleh tinggal di sana tanpa kos selagi awak bekerja untuk saya. Ketiga, dan ini tak boleh dirunding, jaga kesihatan awak. Pemeriksaan perubatan berkala, makanan yang sesuai, rehat yang mencukupi. Saya tak perlukan pengurus yang bekerja sehingga hadnya. Salma mengangguk pada setiap perkara, air mata masih mengalir. Tetapi kini disertai senyuman berseri-seri. Dan keempat, soal Hafiz, nada suaranya melembut semula. Apabila Amir keluar dari hospital, dan dia akan keluar tak lama lagi kerana saya akan pastikan dia mendapat rawatan terbaik yang mungkin. Saya mahu bertemu dengannya. Saya mahu melihat budak lelaki yang mempunyai ibu yang begitu luar biasa. Saya akan berbuat demikian. Janji Salma. Apa sahaja yang Tuan minta, Encik Razak, dan saya janji awak takkan menyesalinya. Saya akan bekerja lebih keras daripada biasa. Saya akan buat rumah Encik sempurna. Saya akan jadi pekerja terbaik yang pernah Encik ada. Saya tak ragu mengenainya, kata Hafiz. Tersenyum tulus buat kali pertama dalam masa yang lama. Petang itu, Hafiz secara pribadi menemani Salma ke Hospital Kanak-Kanak Pusat. Semasa mereka berjalan melalui koridor yang penuh dengan kanak-kanak yang sakit dan keluarga yang bimbang, Hafiz merasakan berat keputusannya dengan cara yang baru. Ini bukan sahaja Amir. Terdapat ratusan, ribuan kanak-kanak seperti dia, keluarga seperti Salma, berjuang melawan sistem yang mustahil. Apabila mereka tiba di bilik Amir, budak lelaki itu sedang duduk di atas katilnya, melukis di dalam buku nota. Apabila melihat ibunya, wajahnya bersinar sepenuhnya. Mama, jeritnya, menghulurkan lengannya. Salma berlari ke arahnya.
memeluknya dengan berhati-hati agar tidak mencabut mana-mana monitor. "Sayangku, cintaku, apa kabar?" "Baik, Mama." "Tengok, saya lukis anjing lain. Yang ni ada tompok." Pada ketika itulah Amir melihat Hafiz berdiri di pintu masuk. Matanya membesar kerana ingin tahu, "Siapa dia ni, Mama?" Salma memandang Hafiz dengan mata yang berlinang air mata. "Ini Encik Hafiz, sayangku. Dia akan bantu kita." Hafiz mendekati katil, merasakan emosi yang tidak dijangka melihat kanak-kanak itu secara pribadi. "Hai Amir, ibu awak dah banyak ceritakan tentang awak. Awak kawan Mama ke?" Soal Amir dengan kejujuran kanak-kanak yang terus terang. "Ya," jawab Hafiz, mengejutkan dirinya dengan ketulusan jawabannya. "Ya, saya kawan dia." Dan pada saat itu, memerhatikan ibu dan anak bersama, melihat harapan di mata Salma, dan kepolosan pada senyuman Amir, Hafiz tahu bahawa hidupnya telah berubah selama-lamanya. Dia bukan lagi hanya seorang ahli perniagaan yang membina kekayaan. Kini dia mempunyai tujuan sebenar. Hari-hari berikutnya berlalu seperti pusaran perubahan yang sukar diproses oleh Salma. Dia telah bangun pagi itu di bilik sempitnya, menyangka ia hanya satu lagi hari untuk terus hidup, dan kini dia berdiri di hadapan cermin bilik mandi yang berkilat di sebuah rumah yang Hafiz telah serahkan kuncinya beberapa jam sebelum ini. Rumah kecil itu terletak hanya 10 menit berjalan kaki dari banglo utama. 2 bilik tidur, 1 bilik mandi penuh, dapur yang lengkap, dan yang paling penting, ia bersih, selamat, di kawasan kejiranan di mana lampu jalan berfungsi dan pintu tidak berderit mengancam. Salma menyentuh dinding yang baru dicat. Masih tidak percaya bahawa tempat ini adalah miliknya. Sekurang-kurangnya selagi dia bekerja untuk Hafiz. Mama, kenapa Mama menangis?" Salma tersentak. Dia terlupa seketika bahawa Amir berada di ruang tamu, meneroka rumah baru mereka dengan tenaga yang dipulihkan dari seorang kanak-kanak yang akhirnya menerima rawatan yang betul. Sudah berminggu-minggu sejak malam di bilik Dobi itu, dan perubahan pada anaknya adalah ajaib. "Ini air mata gembira, sayang," jawab Salma, mengelap matanya dengan cepat. "Mama cuma sangat gembira." Amir berlari ke arahnya dan memeluk pinggangnya. "Saya pun gembira, Mama. Rumah ni cantik." Dan Encik Hafiz kata, "Mungkin kita boleh dapat anjing apabila saya lebih kuat." Hati Salma mengetat. Hafiz telah hadir dalam setiap langkah pemulihan Amir, melawat hospital secara berkala, memastikan dia mendapat dokter terbaik, malah duduk bersama kanak-kanak lelaki itu melukis. Apabila Salma perlu menguruskan hal kerja, ketukan lembut di pintu mengganggu fikirannya. "Masuk," panggil Salma. Pintu terbuka menunjukkan seorang wanita pertengahan umur yang elegan, berpakaian sut formal, tetapi dengan senyuman yang benar-benar mesra. Salma segera mengenalinya. Ia adalah Puan Murni Salim, pengarah sumber manusia syarikat Hafiz. "Selamat petang, Salma," sapa Murni sambil masuk dengan portfolio di bawah lengannya. "Saya harap tak mengganggu." "Sudah tentu, masuklah." "Sila," kata Salma. Tiba-tiba berasa kekok. "Nak kopi?" "Saya baru buat sepancit." "Saya sangat gembira." Semasa Salma menyediakan cawan di dapur, Amir memperkenalkan dirinya dengan khusyuk kepada Murni, menghulurkan tangan seperti yang dia lihat orang dewasa lakukan. "Selamat berkenalan Puan, saya Amir bin Ahmad dan saya 6 tahun. Encik Hafiz sangat baik kepada Mama dan saya." Murni berjabat tangannya dengan senyuman ikhlas. "Sama-sama, Amir. Dan awak betul. Hafiz seorang yang baik, walaupun saya rasa Mama awak juga sangat baik untuk dia." Salma kembali dengan kopi dan Amir meminta diri untuk terus meneroka bilik barunya. Setelah bersendirian, Murni membuka foldernya. "Baiklah, mari kita semak faedah jawatan baru awak," Murni memulakan. Tetapi kemudian berhenti, memerhatikan wajah Salma. "Sebelum itu, boleh saya tanya sesuatu yang pribadi?" Salma mengangguk, ingin tahu bagaimana awak berjaya memberi impak yang begitu besar kepada Hafiz.
soal murni. Dan terdapat rasa ingin tahu yang tulen dalam suaranya. Tiada niat jahat. Saya dah bekerja untuk dia hampir 8 tahun. Dia bos yang baik, adil, murah hati kepada pekerja. Tetapi dia juga berjarak, fokus sepenuhnya pada perniagaan. Saya tak pernah lihat dia terlibat secara pribadi dalam kehidupan sesiapa. Salma merasakan kehangatan naik ke pipinya. Saya tak buat apa-apa yang istimewa, Puan Murni. Saya hanya melakukan apa yang mana-mana ibu akan lakukan untuk anaknya. Encik Hafiz yang membuat keputusan untuk membantu saya. Tepat sekali, kata Murni. Mencondongkan badannya ke hadapan. Awak tunjukkan kepadanya sesuatu yang dia dah lupakan, bahwa cinta sejati wujud, bahwa ada orang sanggup mengorbankan segalanya untuk orang yang mereka cintai tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasan. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang mendalam dalam diri Salma. Dia bercakap tentang saya. Murni tersenyum, tidak secara langsung, tetapi dia memanggil semua pasukan eksekutif. Seminggu yang lalu, dia memberitahu kami tentang pelaksanaan program bantuan perubatan untuk semua pekerja dan keluarga mereka. Case seperti awak, di mana insurans asas tak mencukupi. Dia melebur jutaan dalam proyek ini, Salma, dan semuanya bermula dengan awak. Salma berasa tangannya menggeletar apabila dia meletakkan cawannya di atas meja. Kenapa dia beritahu saya semua ini? Kerana saya perlu awak faham sesuatu yang sangat penting, kata Murni. Nada suaranya menjadi serius. Hafiz tak buat ini kerana simpati atau sedekah. Dia buat ini kerana awak mengingatkannya. Mengapa berbaloi untuk berjaya? Awak memberinya tujuan melangkaui keuntungan suku tahunan. Tetapi dengan hadiah itu datang tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk memenuhi jangkaan yang dia lihat dalam diri awak. Jawab Murni. Hafiz percaya pada awak, Salma. Dia percaya awak kuat, berdedikasi, mampu. Dia akan mengharapkan kecemerlangan daripada awak dalam jawatan baru awak. Bukan pilih kasih atau layanan istimewa, tetapi piawaian profesional yang sama seperti yang dia tuntut daripada mana-mana pekerja. Awak bersedia untuk itu? Salma meluruskan belakangnya, merasakan keazaman yang kuat duduk di dadanya. Lebih daripada bersedia, Puan Murni, saya tak akan mengecewakan dia, atau awak, atau sesiapa sahaja dalam syarikat ini. Saya akan buktikan bahawa kepercayaannya pada saya tidak salah letak. Senyuman yang Murni berikan adalah senyuman kelulusan yang tulen. Itulah yang saya jangkakan untuk didengar. Petang itu, semasa Amir sedang tidur di bilik barunya, Salma berjalan ke banglo utama untuk mesyuarat rasmi pertamanya sebagai pengurus hartanah. Matahari mula terbenam melukis langit dengan warna oranye dan merah jambu. Aina, pembantu eksekutif Hafiz, menyambutnya di pintu depan dengan senyuman profesional tetapi ikhlas. Salma, masuk. Hafiz sedang menunggu awak di studio. Xavier, ketua tukang kebun, dan Thomas, penyelia penyelenggaraan, juga ada di sini. Mereka akan melapor terus kepada awak mulai sekarang. Salma merasakan satu ketulan di perutnya. Dia akan menyelia orang lain, orang yang mungkin telah bekerja di hartanah itu selama bertahun-tahun. Apa pendapat mereka tentang seseorang seperti dia, yang beberapa minggu lalu membersihkan lantai, kini menjadi bos mereka? Seolah-olah membaca fikirannya. Aina berhenti sebelum membuka pintu studio. Saya tahu apa yang awak fikirkan, katanya perlahan. Tetapi percayalah pada saya, jika Hafiz memilih awak untuk jawatan ini, ia kerana dia nampak sesuatu dalam diri awak yang meyakinkannya bahawa awak orang yang betul. Dan percayalah, Hafiz Razak tidak membuat keputusan secara impulsif. Salma mengangguk, menarik nafas dalam-dalam, dan masuk ke dalam studio. Hafiz sedang berdiri di sebelah mejanya, meneliti beberapa dokumen. Di sebelahnya terdapat dua lelaki, seorang lebih tua, berambut kelabu dan tangan kasar yang Salma kenali sebagai tukang kebun yang kadang-kadang dia lihat bekerja apabila dia datang untuk membersihkan. Seorang lagi lebih muda dengan buku nota di tangan dan ekspresi serius. Salma, selamat datang, kata Hafiz. Wajahnya bersinar dengan senyuman ikhlas.
Izinkan saya memperkenalkan secara rasmi. Ini Javier Moreno, ketua tukang kebun kami selama 15 tahun. Dan ini Thomas Tan, penyelia penyelenggaraan. Kedua-dua lelaki itu memberi salam dengan sopan kepadanya. Walaupun Salma melihat percikan ingin tahu di mata mereka. Mereka tertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Dia pasti, tuan-tuan, Mullah Hafiz, menuju kepada semua orang. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, saya telah memutuskan untuk menyusun semula pentadbiran hartanah. Salma akan menjadi pengurus baru yang menyelaraskan semua aspek penyelenggaraan dan operasi banglo. Awak semua akan melapor kepadanya, dan dia akan melapor terus kepada saya. Javier, tukang kebun yang lebih tua, berdehem, Encik Razak. Dengan segala hormatnya, Cik Salma mempunyai pengalaman dalam menguruskan hartanah sebesar ini. Ia adalah soalan yang sah, tanpa permusuhan, tetapi dengan kebimbangan profesional yang tulen. Salma merasakan semua mata tertumpu kepadanya. Sebelum Hafiz sempat menjawab, Salma bersuara, "Tidak, Encik Javier, saya tak ada." Kejujuran saya nampaknya mengejutkan semua orang di dalam bilik itu. Sehingga, beberapa minggu yang lalu, saya membersihkan rumah untuk kelangsungan hidup. Saya tak ada ijazah university atau sijil profesional. Apa yang saya ada ialah perhatian terhadap perincian yang obsesif, dedikasi yang tidak berbelah bahagi, dan keupayaan untuk belajar dengan cepat. Dia berhenti, memandang terus kepada setiap lelaki. Saya tahu awak ada sebab untuk ragu-ragu terhadap saya. Tetapi saya minta awak beri saya peluang untuk membuktikan bahawa saya boleh melakukan kerja ini. Dan jika pada bila-bila masa awak rasa saya tak mampu, saya janji saya akan jadi orang pertama yang mengakuinya dan mencari bantuan. Jawatan ini bukan tentang ego saya. Ia tentang memastikan hartanah ini berfungsi dengan sempurna. Dan untuk itu, saya memerlukan awak sama seperti awak memerlukan saya. Kesunyian yang menyusul adalah tegang. Tetapi kemudian Javier mengangguk perlahan-lahan. Senyuman kecil muncul di wajahnya yang kasar. Itu jujur, Cik. Saya hormat itu. Saya akan bekerja sama dengan awak. Thomas juga mengangguk. Jika Encik Razak percaya pada awak, itu sudah cukup untuk saya. Hafiz memerhatikan pemandangan itu dengan sesuatu yang kelihatan seperti kebanggaan di matanya. Bagus. Sekarang, mari kita semak tanggung jawab khusus. Mesyuarat berlangsung selama 2 jam. Salma membuat nota dengan teliti, mengajukan soalan pintar, dan mendengar dengan penuh perhatian setiap perincian yang dikongsi oleh Javier dan Thomas tentang hartanah itu. Apabila mereka selesai, matahari telah terbenam sepenuhnya. Apabila kedua-dua lelaki itu pergi, berjanji untuk menghantar laporan terkini kepada Salma keesokan harinya, Hafiz bersandar di kerusinya, memerhatikannya. "Awak buat dengan baik," katanya. "Kejujuran adalah langkah yang betul." "Ia bukan langkah," jawab Salma lembut. "Ia adalah kebenaran. Dan jika saya akan melakukan ini, saya perlukan orang yang bekerja di sini tahu bahwa saya nyata, bukan fasad." Hafiz tersenyum. Tetapi terdapat sesuatu lagi dalam ekspresinya. "Salma, saya perlu tanya awak sesuatu dan saya mahu jawapan yang jujur, sentiasa," janjinya. "Adakah ada apa-apa tentang ini yang membuatkan awak berasa tidak selesa, rumah, kerja, kelajuan perubahan? Kerana jika ada, kita boleh bergerak lebih perlahan. Saya tak mau awak rasa saya menolak awak kepada sesuatu." Salma mempertimbangkan soalan itu dengan teliti. Ia akan menjadi satu pembohongan untuk mengatakan bahawa saya tidak berasa terharu, dia mengakui. "Beberapa minggu yang lalu saya tidur di lantai bilik dobi awak kerana keletihan. Dan sekarang saya mempunyai rumah yang cantik, pekerjaan yang bermaruah, dan anak saya menerima rawatan yang dia perlukan. Ia terlalu banyak untuk diproses." Tetapi dia menambah, memandangnya terus ke mata. "Saya tidak berasa tidak selesa. Saya bersyukur dan saya bertekad untuk membuktikan bahawa saya layak mendapat semua ini. Bukan kerana keangkuhan, tetapi kerana awak mengambil risiko terhadap saya dan saya takkan menyia-nyiakan peluang itu."
Hafiz bangun dan berjalan ke tingkap yang menghadap taman yang diterangi lampu. Bolehkah saya ceritakan sesuatu kepada awak? Sudah tentu. Apabila ibu saya meninggal dunia, saya rasa dunia menjadi kelabu. Segalanya hilang makna, kecuali membina kejayaan, mengumpul kekayaan, membuktikan bahwa saya takkan pernah rentan lagi. Tetapi di suatu tempat di sepanjang jalan saya terlupa kenapa saya melakukan semua ini. Saya mengelilingi diri saya dengan kemewahan, tetapi hidup dalam sejenis kekosongan emosi. Dia berpaling kepadanya. Dan kemudian saya jumpa awak di bilik dobi saya, dan saya nampak sesuatu yang saya dah lupa wujud. Tujuan sebenar, cinta tanpa syarat, pengorbanan sebenar. Awak ingatkan saya bahwa wang hanya penting apabila ia digunakan untuk membuat perbezaan sebenar dalam kehidupan seseorang. Salma merasakan air mata mula terbentuk di matanya. Jadi tak, terus Hafiz, awak tak perlu berterima kasih kepada saya. Sayalah yang patut berterima kasih kepada awak kerana mengingatkan saya apa yang benar-benar penting. Terdapat seketika kesunyian yang syarat dengan emosi, dan kemudian Salma bersuara. Suaranya hampir tidak kedengaran. Anak saya tanya pasal Encik setiap hari. Dia lukis gambar. Encik baik yang bantu mama. Dan saya juga berterima kasih. Bukan sahaja untuk bantuan material, tetapi kerana melayan Amir dengan begitu baik. Kerana melihatnya sebagai seorang insan, bukan sebagai beban atau masalah. Amir seorang kanak-kanak yang luar biasa, kata Hafiz dengan ikhlas. Dan dia mempunyai ibu yang luar biasa. Pintu terbuka secara tiba-tiba, mengganggu detik itu. Aina menjenguk, ekspresinya bimbang. Hafiz, maafkan saya mengganggu, tetapi ada satu situasi yang memerlukan perhatian segera awak. Apa yang berlaku? Ia mengenai Projek Harapan. Salah seorang wartawan media utama telah mengetahui tentang program itu. Mereka mahu membuat cerita tentang syarikat dan inisiatif tanggung jawab sosial barunya. Dan secara khusus, Aina memandang Salma dengan ekspresi meminta maaf. Mereka mau menemu ramah orang yang memberi inspirasi kepada program itu. Salma merasakan warna hilang dari wajahnya. Saya, di televisyen, Hafiz cepat menghampirinya. Awak tak perlu buat kalau awak tak mau. Saya boleh menolak temu ramah atau saya buat seorang diri. Tetapi ia akan menjadi hebat untuk syarikatkan. Soal Salma, mendapatkan semula ketenangannya. Kisah manusia sebenar di sebalik program itu. Ya, tetapi privasi dan keselesaan awak lebih penting. Salma memikirkan Amir tentang semua ibu lain seperti dia yang berjuang dalam diam. Jika kisahnya boleh membantu, jika ia boleh memberi inspirasi kepada syarikat lain untuk melakukan perkara yang sama, saya akan buat, katanya dengan tekad. Jika cerita saya boleh bantu keluarga lain, maka saya mahu menceritakannya. Hafiz memandangnya dengan sesuatu yang Salma tidak dapat kenali sepenuhnya. Kekaguman mungkin, atau rasa hormat, atau sesuatu yang lebih mendalam yang kedua-duanya belum bersedia untuk menamakan lagi. Kalau macam tu kita akan buat bersama, katanya akhirnya. Kisah awak, projek kita. Tetapi mari kita buat dengan betul. Dan semasa Aina mula menjelaskan butiran temu ramah, Salma merasakan dia akan melangkah melalui ambang lain. Kehidupan pribadinya akan menjadi umum. Dunia akan mengetahui kisahnya. Tetapi jika itu bermakna, ibu-ibu lain seperti dia akan mencari harapan, maka ia berbaloi dengan sebarang ketidakselesaan. Studio televisyen bersinar dengan keamatan yang membuatkan Salma berkelip-kelip secara berterusan. Lampu besar dihalakan ke set kecil di mana dua kerusi berlengan disusun bersudut, dipisahkan oleh meja rendah dengan hiasan bunga. Juru teknik berlarian ke sana kemari melaraskan kabel, kamera, dan mikrofon, sementara seorang wanita solek menyentuh wajah Salma buat kali ketiga. Tarik nafas, bisik Hafiz, duduk di sebelahnya di kawasan menunggu. Ia hanya akan menjadi perbualan seperti yang kita ada sebelum ini, kecuali yang ini akan dilihat oleh berjuta-juta orang, balas Salma. Tangannya menggeletar sedikit, dan jika saya katakan sesuatu yang salah,
Dan jika saya merosakkan ini untuk syarikat awak, Hafiz memegang tangannya dengan lembut. Mustahil, hanya jadi diri awak sendiri. Itulah orang yang memberi inspirasi kepada semua ini. Sebelum Salmah dapat menjawab, seorang wanita elegan dengan gaun berwarna mutiara mendekat, menghulurkan tangannya dengan senyuman profesional. Ia adalah Puan Daniela Cortez, wartawan paling terkenal di negara ini, terkenal dengan temu bual yang mendalam dan emosional. Puan Ruiz, Encik Razak, ini satu penghormatan, kata Daniela. Saya mahu berterima kasih kerana menerima untuk berkongsi kisah awak dengan kami. Saya tahu ini tidak mudah, terutamanya untuk awak, Salmah. Terima kasih atas peluang ini, jawab Salmah. Cuba memastikan suaranya tetap stabil. Sebelum kita mulakan, saya mahu awak tahu sesuatu. Daniela meneruskan, nada suaranya menjadi lebih pribadi. Temu bual ini bukan untuk sensasi. Ia adalah untuk menunjukkan bahawa di sebalik syarikat besar boleh ada hati yang tulen. Bahawa kejayaan sebenar tidak diukur hanya dengan wang, tetapi dengan kehidupan yang diubah. Kata-kata awak sedikit sebanyak menenangkan kegugupan Salmah. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di set dengan kamera bergolek dan berjuta-juta mata yang tidak kelihatan sedang memerhati mereka. Selamat malam, Daniela memulakan, memandang terus ke arah kamera utama. Malam ini kita mempunyai kisah yang luar biasa. Kisah tentang pengorbanan, keputusasaan, dan pertemuan tidak dijangka yang mengubah dua kehidupan selama-lamanya. Bersama saya ialah Hafiz Razak, salah seorang ahli perniagaan paling berjaya di negara ini. Dan Salmah Ruiz, wanita yang keberaniannya memberi inspirasi kepada salah satu program tanggung jawab sosial paling bercita-cita tinggi yang pernah kita lihat. Dia berpaling ke arah Salmah. Salmah, mari kita mulakan dari awal. Ceritakan kepada kami tentang malam di bilik Dobby itu. Salmah menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah malam yang paling sukar dalam hidup saya, tetapi juga malam yang mengubah segalanya. Saya telah bekerja di 3 rumah hari itu. Saya sangat penat. Saya baru sahaja menghabiskan masa berjam-jam di hospital dengan anak saya Amir, yang sedang berjuang melawan penyakit serius. Apabila saya selesai membersihkan banglo Encik Razak, saya mendapati saya terlepas bas terakhir. Suaranya sedikit pecah. Saya tak ada duit untuk taksi. Saya dah habiskan semua untuk ubat Amir. Dan idea untuk berjalan 4 jam ke rumah selepas sepanjang hari itu. Saya cuma tak ada tenaga. Jadi saya duduk di bilik Dobby hanya untuk seketika. Hanya untuk berehat sebelum memulakan perjalanan berjalan kaki. Tetapi keletihan mengalahkan saya. Dan apa yang berlaku apabila Encik Razak menjumpai awak? Salmah memandang Hafiz yang mengangguk menggalakkan. Saya jangkakan dia marah, bahawa dia akan memanggil polis, bahawa dia akan memecat saya serta-merta. Tetapi sebaliknya, dia mendengar saya, benar-benar mendengar saya. Daniela berpaling kepada Hafiz. Awak dikenali sebagai seorang ahli perniagaan yang tegas, fokus pada hasil. Apa yang awak nampak malam itu, yang membuatkan awak bertindak begitu berbeza? Hafiz mencondongkan badannya ke hadapan, memilih kata-katanya dengan teliti. Saya nampak seseorang yang melambangkan semua yang saya dah lupa betapa pentingnya. Salmah tidak tidur di bilik Dobby saya kerana malas atau cuai. Dia berada di sana kerana dia telah memberikan segalanya untuk cintanya kepada anaknya. Dia bekerja 4 pekerjaan, berjalan berkilometer setiap hari untuk menyimpan wang, melangkau makanan untuk membayar ubat-ubatan. Walaupun begitu, apabila dia bercakap tentang Amir, matanya bersinar dengan harapan. Suaranya menebal dengan emosi. Ibu saya meninggal dunia akibat kanser ketika saya remaja. Saya melihatnya berjuang melawan sistem yang tidak mempunyai sumber untuk menyelamatkannya. Dan selama bertahun-tahun, saya membina syarikat saya dengan memberitahu diri saya bahawa saya takkan lagi membenarkan kekurangan wang, menyebabkan penderitaan seperti itu. Tetapi di suatu tempat saya terlepas pandang tujuan asal itu. Saya hanya fokus pada keuntungan dan pertumbuhan.
Dan kemudian saya bertemu Salma dan saya ingat kenapa saya mulakan semua ini. Studio menjadi sunyi sepenuhnya, kecuali suaranya. Dia tak minta apa-apa daripada saya, terus Hafiz. Sebaliknya, dia meminta maaf kerana mengganggu saya dengan keadaannya. Tetapi pada saat itu saya nampak peluang untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna. Bukan sahaja membantu seorang individu, tetapi mewujudkan sistem yang boleh membantu ratusan, ribuan keluarga dalam situasi yang sama. Daniela menyeka air mata secara berhati-hati. Projek Harapan, ceritakan kepada kami mengenainya. Ia adalah program bantuan perubatan dan sosial bersepadu untuk pekerja dan keluarga mereka, jelas Hafiz. Ia meliputi rawatan yang tak termasuk dalam insurans konvensional. Ia menyediakan bantuan perumahan, beasiswa pendidikan untuk anak-anak, sokongan psikologi. Kami melabur awal 50 juta, tetapi kami berharap untuk berkembang. 50 juta, ulang Daniela, membiarkan angka itu bergema. Tetapi ini bermula dengan seorang individu, Salma. Bagaimana perasaan awak mengetahui kisah awak memberi inspirasi kepada sesuatu yang begitu besar? Salma merasakan air mata mengalir deras di pipinya. Kini, terharu, berterima kasih, tetapi juga penuh harapan. Kerana jika penderitaan saya, perjuangan saya boleh menjadi sesuatu yang membantu ibu-ibu lain seperti saya, maka semuanya berbaloi. Setiap jam berjalan, setiap makanan yang saya langkau, setiap malam menangis kerana takut kehilangan anak saya. Jika itu boleh memberi inspirasi kepada perubahan, maka ia tidak sia-sia. Ceritakan kepada kami tentang Amir. Apa khabar dia sekarang? Senyuman yang menerangi wajah Salma berseri-seri. Dia di rumah menerima rawatan terbaik yang mungkin. Dokter kata kemajuannya luar biasa. Dia bertambah berat badan, memulihkan tenaga. Dia melukis setiap hari. Dia bermain, dia ketawa. Dia adalah keajaiban saya. Dan apa yang akan awak katakan kepada ibu-ibu lain yang sedang melalui situasi yang sama sekarang? Salma memandang terus ke arah kamera, seolah-olah dia dapat melihat setiap wanita itu melalui lensa. Saya akan beritahu mereka bahawa mereka tidak bersendirian, bahawa perjuangan mereka tidak kelihatan, bahawa cinta yang mereka miliki untuk anak-anak mereka adalah kekuatan paling berkuasa di alam semesta. Dan walaupun jalan kelihatan mustahil, ada harapan. Terus berjuang, terus mencintai, terus percaya. Kerana Anda tidak pernah tahu bila malaikat boleh muncul dalam hidup Anda. Dia memandang Hafiz, dan kadang-kadang malaikat itu datang memakai sut ahli perniagaan. Kesan kata-kata itu terasa di seluruh studio. Beberapa juru teknik menyeka mata mereka secara berhati-hati. Daniela sendiri terpaksa berhenti untuk mendapatkan semula ketenangan. Hafiz, katanya akhirnya, awak boleh sahaja bantu Salma dan teruskan, tetapi awak memilih untuk mencipta keseluruhan program. Kenapa? Kerana saya tak boleh lihat perkara macam ni dan tak bertindak, jawab Hafiz ringkas. Salma tunjukkan kepada saya bahawa terdapat beribu-ribu orang bekerja sehingga rebah, berkorban dalam diam, jatuh melalui celah-celah sistem. Dan jika saya mempunyai sumber untuk membantu, bagaimana saya boleh menjustifikasikan untuk tidak melakukannya? Kejayaan perniagaan tanpa tanggung jawab sosial bukan kejayaan sebenar. Ia hanya pengumpulan kekayaan yang mementingkan diri sendiri. Dia berpaling sedikit ke arah Salma. Dia buat saya jadi lebih baik. Dia ingatkan saya bahawa ukuran sebenar seorang lelaki bukan berapa banyak dia kumpul, tetapi berapa banyak dia beri, berapa banyak kehidupan yang dia sentuh, berapa banyak kebaikan yang dia lakukan di dunia. Daniela membiarkan kesunyian itu menetap seketika sebelum meneruskan. Salma, adakah ada lagi yang awak mahu kongsikan dengan penonton kami? Kami telah menyelidik kisah awak dan menemui sesuatu yang luar biasa. Salma berkelip keliru. Ini tidak ada dalam skrip temu bual awal. Selama setahun awak bekerja di pelbagai pekerjaan, awak meninggalkan kesan kekal di setiap tempat. Daniela meneruskan. Kami bercakap dengan Puan Carmila, salah seorang bekas majikan awak. Di skrin besar di belakang mereka,
muncul seorang wanita yang lebih tua jelas direkam sebelum temu bual. Salma adalah luar biasa, kata Puan Carmilla dalam video itu. Sentiasa menepati masa, sentiasa profesional, tetapi perkara yang paling saya ingat ialah semangatnya. Dia tak pernah mengeluh, sentiasa ada senyuman untuk cucu saya apabila dia melihatnya. Suatu hari cucu saya bertanya, "Nenek, kenapa Cik Salma sentiasa tersenyum walaupun dia nampak sangat letih?" Dan saya tak tahu nak jawab apa. Sekarang saya tahu kerana dia membawa cinta seorang ibu di dalam hatinya. Cinta jenis itu yang memberi awak kekuatan, walaupun apabila awak tak ada sebarang kekuatan. Video itu bertukar kepada orang lain, pemilik sebuah kedai kecil. Salma membeli roti di sini hampir setiap hari. Sentiasa jenis yang sama, yang paling murah. Suatu hari saya tanya kenapa dia tak beli sesuatu yang lain. Dia beritahu saya perlu simpan setiap sen untuk anak saya. Saya tawarkan untuk beri dia makanan percuma, tetapi dia menolaknya. Dia kata dia tak terima sedekah, hanya peluang untuk bekerja. Maruah itu adalah sesuatu yang takkan saya lupakan. Salma terdesak-desak sekarang, menutup wajahnya dengan tangannya. Hafiz secara naluri meletakkan lengan di bahunya, isyarat keselesaan yang tulen. "Awak menyentuh kehidupan orang tanpa awak sedar," kata Daniela lembut. "Kekuatan awak, maruah awak, cinta awak yang tak berbelah bahagi. Itulah yang memberi inspirasi kepada Hafiz. Itulah yang memberi inspirasi kepada seluruh negara sekarang." Kamera menumpukan kepada Salma, menangkap setiap air mata, setiap emosi mentah di wajahnya. "Terima kasih," bisik Salma. "Terima kasih kerana melihat saya, kerana melihat semua ibu seperti saya, kerana mengingatkan dunia bahawa di sebalik setiap kisah kemiskinan terdapat seseorang dengan maruah, dengan impian, dengan cinta." Daniela berpaling ke arah kamera untuk penutup. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita bahawa keajaiban berlaku, bahawa kebaikan wujud, bahawa pertemuan kebetulan boleh mengubah dunia. Salma Ruiz dan Hafiz Razak telah menunjukkan kepada kita bahawa apabila cinta tanpa syarat bertemu dengan keupayaan untuk membantu, perkara luar biasa boleh lahir. Apabila kamera akhirnya terpadam, studio meletus dengan tepukan spontan. Juru teknik, penerbit, pembantu, semua bertepuk tangan dengan air mata di mata mereka. Tetapi Salma hanya boleh memikirkan satu perkara. Kisahnya bukan lagi miliknya sahaja, kini ia milik dunia. Dan dengan publicity itu, akan datang akibat yang tiada seorang pun daripada mereka dapat menjangkakan lagi. Temu bual itu disiarkan pada malam Khamis. Pada pagi Jumaat, dunia Salma telah meletup dengan cara yang dia tak pernah bayangkan. Teleponnya tidak berhenti berdering. Nombor yang tidak dikenali, message teks, pemberitahuan media sosial yang dia tak tahu pun dia miliki. Aina terpaksa datang awal ke rumahnya untuk membantunya menguruskan banjir perhatian. 30 juta tontonan dalam 12 jam pertama, kata Aina sambil menyemak tabletnya semasa Salma membuat kopi dengan tangan yang menggeletar. Ia adalah temu bual paling banyak ditonton dalam sejarah saluran itu. Media sosial dibanjiri sepenuhnya. Projek Harapan menjadi trending nomor 1. Salma Ruiz juga. Orang ramai berkongsi kisah awak beribu kali seminit. Salma terduduk di kerusi, terharu. 30 juta dan terus meningkat. Tetapi Salma... Aina berhenti, ekspresinya menjadi serius. Tidak semuanya positif. Awak perlu bersedia untuk itu. Apa maksud awak? Aina menunjukkan tabletnya. Di antara beribu-ribu mesej sokongan, terdapat juga komen lain daripada orang yang mempersoalkan motifnya. Menunjukkan bahawa dia telah memanipulasi Hafiz. Menuduhnya mencari kemasyhuran atau wang. Sesetengahnya kejam. Yang lain hanya skeptikal. "Jangan hiraukan mereka," kata Aina tegas, menyingkirkan tablet itu daripada pandangan Salma. Ia hanyalah suara-suara bising daripada orang yang tak pernah mengalami pengorbanan sebenar. Fokus pada jutaan yang menyokong awak. Tetapi kata-kata itu sudah pun sampai. Salma merasakan satu ketulan di perutnya. Bagaimana jika orang benar-benar fikir begitu?
Bagaimana jika mereka percaya bahwa dia telah menggunakan Amir untuk mendapatkan simpati seorang lelaki kaya? Loseng pintu mengganggu pikirannya. Aina pergi membuka dan kembali dengan ekspresi pelik. Ada seseorang di sini yang mengatakan dia kakak Awak. Dunia Salmah terhenti. Apa? Seorang wanita muncul di belakang Aina. Dia lebih tua daripada Salmah. Mungkin 10 tahun. Dengan ciri-ciri yang sama, tetapi dikeraskan oleh masa. Dia memakai pakaian mencolok dan solek berlebihan. Matanya bersinar dengan sesuatu yang Salmah tidak dapat kenal pasti sepenuhnya. "Hai adik," kata wanita itu dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. "Sudah lama tak jumpa kan? Saya Laila." Salmah berdiri perlahan-lahan, fikirannya berlari. Laila, kakak sulungnya, yang telah hilang apabila Salmah berumur 14 tahun selepas kematian ibu bapa mereka, yang telah meninggalkannya sendirian untuk mengharungi sistem rumah anak yatim dan keluarga angkat, yang tidak pernah coba menghubunginya selama lebih sedekat. "Apa awak buat di sini?" soal Salmah. Suaranya hampir tidak kedengaran. "Saya tengok temu bual awak," jawab Laila, masuk tanpa dijemput dan melihat sekeliling rumah dengan mata yang menilai. Kisah yang sangat menyentuh. Adik perempuan saya yang kecil kini terkenal dan berhubung dengan salah seorang lelaki terkaya di negara ini. Saya fikir sudah tiba masanya untuk kita berhubung semula. Lagipun, kita ini keluarga. Aina meletakkan dirinya secara halus di antara Laila dan Salmah. Naluri perlindungannya aktif. "Puan, saya rasa awak patut." "Tak apa-apa, Aina," kata Salmah, walaupun suaranya menggeletar. "Biarkan kami bercakap." Aina memandang Salmah dengan bimbang, tetapi mengangguk. "Saya akan berada di luar. Apa sahaja yang awak perlukan, panggil sahaja." Apabila mereka bersendirian, Laila duduk tanpa dijemput, menyilangkan kakinya dengan keakraban. Rumah yang cantik, sangat berbeza daripada apartemen buruk tempat awak tinggal dulu kan? "Bagaimana awak tahu tempat saya tinggal dulu?" Laila mengangkat bahu. "Saya buat kajian saya. Apabila saya nampak adik perempuan saya ada di semua berita, saya fikir saya perlu cari tahu apa semua ini." "Awak ada lebih 10 tahun untuk mencari saya," kata Salmah, menemui suaranya. "Kenapa sekarang?" Topeng Laila sedikit retak. "Dengar, saya tahu saya bukan kakak yang terbaik. Selepas ibu bapa meninggal, saya hilang arah, takut. Saya buat apa yang saya perlu buat untuk terus hidup. Awak tinggalkan saya sendirian," kata Salmah. Air mata mengancam untuk jatuh. "Saya berumur 14 tahun, Laila. 14. Dan awak pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Dan jelas, awak hidup dengan baik tanpa saya," balas Laila. Nada suaranya menjadi defensif. "Sekarang awak ada semua ini. Rumah yang cantik, pekerjaan penting, seorang lelaki kaya menjaga awak." "Bukan macam tu," kata Salmah tegas. "Saya bekerja sehingga hampir mati untuk memastikan anak saya terus hidup. Hafiz bantu saya kerana dia nampak perjuangan saya, bukan kerana ada sesuatu yang romantis atau memanipulatif dalam hal ini." Laila mencondongkan badannya ke hadapan. "Jadi, awak tak kisah nak tolong kakak awak kan? Lagipun, keluarga adalah keluarga. Dan saya ada sedikit masalah keuangan. Saya fikir mungkin awak boleh bercakap dengan bos kaya awak. Lihat sama ada kerja untuk saya juga. Atau mungkin hanya pinjaman kecil untuk permulaan." Dan disitulah sebab sebenar lawatannya. Salmah merasakan loya. "Saya kata tak," katanya tegas. Laila berkelip terkejut. "Apa?" "Saya kata tak. Awak hilang dari hidup saya apabila saya paling memerlukan awak. Awak tak ada di sana apabila saya kelaparan di rumah anak yatim. Awak tak ada di sana apabila saya hamil dan takut. Awak tak ada di sana apabila Amir jatuh sakit dan saya fikir saya akan kehilangannya. Dan sekarang awak muncul selepas melihat temu bual di televisyen mengharapkan saya selamatkan awak." Jawapannya tak. Laila berdiri secara tiba-tiba, wajahnya memerah. "Inilah cara awak layan darah daging awak sendiri selepas semua yang..." "Pergi," potong Salmah, turut berdiri.
Pergi sekarang, Laila. Dan jangan kembali melainkan kerana awak benar-benar mahu menjadi sebahagian daripada hidup saya dan Amir. Bukan sebagai mesin ATM, tetapi sebagai keluarga sebenar. Wajah Laila menjadi hodoh. Awak akan menyesal tentang ini. Apabila akhbar tahu bahawa awak menolak untuk membantu kakak awak sendiri. Apabila mereka tahu jenis orang macam mana awak sebenarnya. Biarkan mereka tahu, kata Salma, menemui kekuatan yang dia tidak tahu dia miliki. Saya lebih suka dunia tahu kebenaran sepenuhnya tentang saya. Termasuk bahawa saya menetapkan batasan dengan orang yang hanya mencari kepentingan diri, daripada hidup dengan imej kesempurnaan palsu. Laila memandangnya dengan kebencian tulen, mencapai beg tangannya, dan keluar sambil menghempas pintu. Salmah terduduk di kerusi, menggeletar. Aina berlari masuk. Awak okey? Saya okey. Hanya seseorang dari masa lalu saya muncul. Kakak saya mencari wang. Hafiz mengusap rambutnya, jelas marah. Dan sekarang dia menyebarkan pembohongan di internet. Ia bukan sepenuhnya pembohongan, kata Salmah lembut. Memang benar saya tak tolong dia, bahawa saya suruh dia pergi. Kerana dia muncul selepas bertahun-tahun hanya untuk meminta wang, kata Hafiz tegas. Itu bukan keluarga, Salmah, itu oportunisme. Saya tahu, tetapi orang ramai tak tahu. Mereka akan lihat tajuk utama. Salmah Ruiz tolak bantu kakak sendiri semasa hidup dalam kemewahan. Hasil bantuan ahli perniagaan kaya. Ia akan merosakkan projek harapan. Ia akan merosakkan reputasi awak. Hafiz berlutut di hadapannya, memegang tangannya. Dengar, saya tak kisah apa orang kata. Saya tak kisah tentang tajuk berita atau pendapat orang luar. Apa yang penting ialah kebenaran. Dan kebenarannya ialah, awak adalah salah seorang orang yang paling berintegriti, bekerja keras, dan terhormat yang pernah saya temui. Awak takkan biarkan ini menentukan awak. Tetapi, Hafiz, kita akan hadapi ini bersama. Katanya dengan tegas. Kita akan ceritakan keseluruhan kisah tanpa menyembunyikan apa-apa. Dan jika itu bermakna dunia melihat bahawa awak tak sempurna, bahawa awak mempunyai batasan yang sihat, biarlah. Keaslian sentiasa mengalahkan imej buatan. Salmah memandangnya ke mata dan nampak sesuatu yang membuatkan dia menahan nafas. Ia bukan hanya sokongan profesional atau persahabatan. Terdapat sesuatu yang lebih mendalam di sana. Sesuatu yang kedua-duanya belum bersedia untuk menamakan lagi. Kenapa awak buat semua ni? Bisiknya. Kenapa awak sangat peduli? Hafiz membuka mulutnya untuk menjawab. Tetapi bunyi pintu terbuka mengganggu mereka. Ia adalah Amir, kembali dari pemeriksaan perubatan paginya dengan jururawat yang Hafiz telah upah untuk menemaninya. Mama, Encik Hafiz, jerit Amir dengan gembira, berlari ke arah mereka. Dan pada saat itu, melihat kanak-kanak lelaki itu memeluk mereka berdua, Salmah memahami sesuatu yang asas. Tidak kira apa yang dikatakan dunia, tidak kira ribut apa yang datang. Mereka bertiga telah membentuk sesuatu yang nyata, sesuatu yang berbaloi untuk dilindungi. Tetapi di luar, ribut baru sahaja bermula, dan yang seterusnya akan lebih dahsyat daripada yang sesiapa pun boleh jangkakan. Salmah terjaga kerana bunyi teleponnya yang berdering tanpa henti. Masih separuh tidur, dia mencapainya dari meja tepi katil, berharap ia adalah Aina dengan kemas kini. Tetapi apabila dia melihat skrin, dia terkejut. 53 panggilan terlepas, 128 mesej, dan dalam pemberitahuan, satu tajuk utama yang memukulnya seperti penumbuk. Salmah Ruiz, wira atau oportunis, kakak mendedahkan kebenaran gelap. Dengan tangan menggeletar, dia membuka artikel itu. Laila telah menjual kisahnya kepada akhbar tabloid sensasi. Kata-kata itu kabur di hadapan matanya. Semasa dia membaca, meninggalkan keluarganya, menolak untuk membantu darah dagingnya sendiri, memanipulasi ahli perniagaan kaya dengan air mata palsu, menggunakan anak yang sakit untuk mendapat simpati, tetapi yang paling teruk datang dalam bentuk gambar,
Laila telah menyediakan gambar lama. Salma, pada zaman remajanya, pucat dan dengan ekspresi keras selepas berbulan-bulan di rumah anak yatim. Gambar-gambar itu telah diubah suai untuk membuatnya kelihatan agresif, berbahaya, kontras dengan image semasa dia berpakaian bermaruah, tinggal di rumah yang cantik. Tak, bisik Salma. Merasakan dinding-dinding tertutup di sekelilingnya. Teleponnya berdering. Ia adalah Hafiz. Jangan baca komen. Itu perkataan pertamanya. Salma, dengar saya. Jangan baca apa-apa lagi. Saya datang ke sana sekarang juga. Saya dah baca, kata Salma, suaranya pecah. Hafiz, mereka mengatakan perkara yang mengerikan, bahwa saya pembohong, seorang penipu, bahwa Amir tidak benar-benar sakit. Ada orang mengancam untuk melaporkan saya kepada pihak berkuasa. Itu takkan berlaku, kata Hafiz, dengan ketegasan yang memotong seperti keluli. Saya janji, saya sampai dalam 10 menit. Salma hampir tidak mempunyai masa untuk berpakaian apabila dia mendengar bunyi kendaraan di luar. Dia menjenguk keluar tingkap dan merasakan perutnya terpusing. Ia bukan sahaja kereta Hafiz. Terdapat 3 van media diparkir di hadapan rumahnya dengan kamera dan wartawan berkumpul di atas jejantas. Puan Ruiz, hanya beberapa soalan. Adakah benar awak meninggalkan kakak awak? Adakah awak cuba memanipulasi Encik Razak? Suara-suara itu bertindih antara satu sama lain, mencipta bunyi bising yang memekakkan telinga. Salma menjauhi tingkap, jantungnya berdebar kencang sehingga dia fikir ia akan meletup. Pintu bilik Amir terbuka. Kanak-kanak lelaki itu keluar menggosok matanya, jelas takut dengan bunyi bising itu. Mama, apa yang berlaku? Kenapa ramai orang menjerit? Salma segera memeluknya, melindunginya di dadanya. Semua baik-baik sahaja, sayangku. Hanya orang keliru. Tetapi Amir tak bodoh. Walaupun pada usia 6 tahun, dia boleh merasakan ketakutan dalam badan ibunya yang tegang. Deruan enjin yang kuat, memotong kekacauan di luar. Salma mengenali kenderaan Hafiz yang sedang merempuh van-van media. Tetapi dia tidak sendirian. Aina keluar dari kereta lain, diikuti oleh 2 lelaki berpakaian gelap yang Salma tidak kenali. Hafiz keluar dari kenderaannya dan pemandangan yang menyusul telah direkam video oleh sedozen kamera. Wajahnya yang biasanya terkawal bertukar menjadi kemarahan pelindung mutlak. Mundur, arahnya dengan suara yang tidak boleh dibantah. Awak berada di kawasan persendirian. Awak ada 30 saat untuk menjauh dari rumah ini. Atau saya akan panggil pihak berkuasa. Encik Razak, adakah benar Cik Ruiz memanipulasi awak? Adakah awak akan memberi komen tentang tuduhan kakak dia? Hafiz berhenti, berpaling ke arah kamera. Dan pada saat itu, Salma melihat sesuatu yang membuatkan dia menahan nafas. Ahli perniagaan yang licik itu telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh seseorang yang mempertahankan dengan ganas apa yang dia cintai. Saya akan beritahu ini sekali sahaja, mula Hafiz. Suaranya bergema dengan kuasa. Salma Ruiz adalah salah seorang orang yang paling berintegriti, pekerja keras, dan terhormat yang pernah saya temui. Tuduhan yang tersebar adalah tuduhan yang tersebar, belum disahkan, disebarkan oleh seseorang yang muncul selepas bertahun-tahun pengabaian mencari wang. Dan apabila Salma, dengan menggunakan batasan yang sihat dan bermaruah, menolak untuk diperas ugut, orang itu memutuskan untuk membalas dendam melalui media. Kamera mendekat, menangkap setiap perkataan. Jika awak mahu cerita, terus Hafiz, inilah kebenarannya. Salma bekerja sehingga rebah untuk memastikan anaknya terus hidup. Dia berjalan berkilometer setiap hari untuk menyimpan wang tambang pengangkutan untuk ubat-ubatan. Dia melangkau makanan supaya Amir dapat makan. Dan apabila saya menjumpai dia tidur di bilik dobi saya, dia tidak mencari simpati atau penyelamat. Dia hanya telah memberikan setiap ons tenaga yang dia ada, dan secara fisikal dia tak boleh melangkah lagi. Suaranya sedikit pecah. Dia ajar saya apa maksud cinta sejati. Dia ingatkan saya kenapa saya bina syarikat saya pada mulanya. Kesunyian yang menyusul adalah mutlak.
Malah wartawan yang paling sinis kelihatan tersentuh. Hafiz berpaling dan berjalan ke pintu Salmah, di mana kedua-dua lelaki berpakaian suit itu telah membentuk penghalang pelindung. Aina mengikutinya membawa komputer riba dan beberapa file. Di dalam, Salmah berdiri di sebelah tingkap. Air mata mengalir perlahan-lahan di pipinya sambil memegang Amir. Apabila Hafiz masuk, mata mereka bertemu dan sesuatu berlaku di antara mereka, sesuatu yang mendalam dan tanpa kata-kata. "Saya minta maaf," kata Hafiz segera. "Saya minta maaf awak perlu melalui semua ini. Saya sepatutnya menjangkakannya. Saya sepatutnya lindungi awak dengan lebih baik." "Ini bukan salah awak," balas Salmah. Suaranya hampir tidak kedengaran. "Ini salah saya. Saya sepatutnya menguruskan keadaan dengan Laila dengan lebih baik. Saya sepatutnya." "Jangan ambil tanggung jawab untuk tindakan jahat orang lain," potong Hafiz mendekat. "Awak buat perkara yang betul dengan menetapkan batasan." Dia memilih balas dendam. Aina berdehem perlahan-lahan. "Kita perlu bertindak pantas." Peguam dahada, dia menunjuk kepada dua lelaki yang kini menyemak dokumen. "Mereka pakar dalam kes fitnah, dan saya ada sesuatu yang boleh bantu." Dia membuka komputer ribanya dan menghidupkan skrin. Ia adalah video yang jelas direkam secara rahasia yang menunjukkan Laila di sebuah bar bercakap dengan seseorang. "Salah seorang penyiasat kami mengikutinya selepas dia keluar dari rumah awak," jelas Aina. "Dengar, dalam video itu, Laila bercakap dengan penuh semangat, jelas mabuk. Saya beritahu orang akhbar tepat apa yang mereka mahu dengar. Cerita kakak berdepan yang dramatik. Oke. Gambar lama yang membuat Salmah nampak seperti orang jahat. Saya ada. Mereka akan bayar saya 50.000 untuk eksklusif itu. Dan itu baru permulaan. Saya bertaruh saya boleh dapat lebih daripada media lain." Orang yang bersamanya bertanya, "Tetapi ia benar? Adakah dia benar-benar tinggalkannya?" Laila ketawa, tawa yang kasar dan tidak lucu. "Adakah ia penting? Dia ada segalanya sekarang dan saya tak ada apa-apa. Dia patut dapat itu. Lagipun, kami tak pernah rapat pun. Jika dia mau bermain sebagai orang suci, saya akan tunjukkan kepadanya bahwa dia bukan." Video itu berakhir. Salmah pucat, menggigil. Salah seorang peguam bercakap buat kali pertama, "Dengan ini kami boleh meneruskan secara sah. Ia adalah bukti jelas mengenai kemungkinan fitnah. Tetapi, Cik Ruiz, saya perlu tanya awak, adakah awak benar-benar mahu membuat perkara ini menjadi umum? Perbicaraan akan bermakna lebih banyak pendedahan, lebih banyak penelitian." Salmah memandang Amir yang telah tertidur di sofa, letih kerana tekanan pagi itu. Kemudian dia memandang Hafiz, yang ekspresinya adalah sokongan tanpa syarat tanpa mengira apa yang dia putuskan. "Saya tak mahu perbicaraan," katanya akhirnya. "Tetapi saya mahu kebenaran keluar, supaya orang tahu bahwa tuduhan itu palsu. Bukan untuk saya, tetapi untuk Projek Harapan. Ia tak boleh gagal kerana saya menjadi skandal." "Kalau macam tu kita akan buat dengan cara yang berbeza," kata Hafiz. Jelas ada idea yang terbentuk. "Aina, hubungi Daniela Cortez. Beritahu dia kita ada cerita susulan yang meletup dan kita akan berikan eksklusif kepadanya. Sertakan video, keterangan tambahan, dan dokumentasi perubatan lengkap Amir yang membuktikan bahwa semua yang Salmah katakan adalah benar." Dia berpaling kepada Salmah. "Tetapi kali ini dia takkan pergi seorang diri. Saya akan berada di sana dan kita akan bawa orang lain juga." "Orang apa?" soal Salmah. "Ibu-ibu lain," jawab Hafiz, suaranya semakin kuat. "Projek Harapan kini sudah mula membantu 3 keluarga selain awak. Ibu-ibu pekerja keras dengan anak-anak yang sakit, tepat dalam keadaan di mana awak berada. Mereka boleh memberi keterangan bahwa kisah awak benar kerana mereka sedang mengalaminya sendiri." Aina sudah menaip dengan gigi. "Daniela kata dia boleh buat khas 2 jam malam ini." Masa utama. Beberapa jam berikutnya berlalu seperti pusaran. Salmah bertemu dengan 3 ibu lain yang dibantu oleh Projek Harapan. Fernanda,
Seorang wanita lewat 30-an yang anaknya memerlukan rawatan jantung yang kompleks. Isabel, lebih muda daripada Salma, dengan anak kembar pramatang yang memerlukan penjagaan intensif. Dan Patricia, yang anak lelakinya yang remaja berjuang melawan penyakit yang jarang berlaku. Setiap seorang daripada mereka memeluk Salma seperti saudara perempuan, berterima kasih kepadanya kerana berani berkongsi kisahnya terlebih dahulu. "Awak beri kami harapan," kata Fernanda, air mata di matanya. "Apabila saya lihat temu bual awak, buat kali pertama dalam beberapa bulan saya rasa saya tak keseorangan bahawa seseorang faham. Dan sekarang giliran kami untuk menyokong awak," tambah Isabel dengan tekad. "Kerana awak berjuang untuk kami, tanpa mengenali kami." Malam itu studio televisyen penuh sesak, bukan hanya Salma dan Hafiz kali ini. Keempat-empat ibu itu ada di sana, bersama doktor yang merawat anak-anak mereka, pekerja sosial yang telah cuba membantu mereka sebelum ini, dan juga Javier dan Thomas, pekerja Hafiz, yang bertegas mahu hadir untuk menyokong Salma. Daniela membuka program itu dengan video Laila. Kesannya serta-merta, media sosial meletup, tetapi kali ini ke arah yang bertentangan. #Sokong Salma mula menjadi trending dalam beberapa minit. Kemudian, satu demi satu, para ibu berkongsi kisah mereka. Fernanda bercakap tentang malam tanpa tidur di sisi katil hospital anaknya. Isabel menggambarkan kengerian melihat bayi-bayi dengan kesukaran bernafas. Patricia berkongsi keputusasaan melihat anak lelakinya yang remaja kehilangan zaman mudanya kerana penyakit. Dan kemudian, kata Fernanda, memandang terus ke arah kamera, "Kami melihat kisah Salma, dan kami tahu kami tidak keseorangan, bahawa ada seseorang yang faham, dan yang lebih penting, bahawa ada seseorang yang bersedia membantu." Hafiz bercakap tentang pelaksanaan projek harapan menunjukkan angka konkret. 25 keluarga kini sedang dinilai untuk bantuan. 50 permohonan lagi dalam proses dan rancangan untuk pengembangan ke peringkat nasional. "Salma tidak mereka-reka kisahnya," kata Hafiz, suaranya tegas. "Kisah dia adalah realiti beribu-ribu keluarga di negara ini. Dan jika mendedahkannya secara terbuka, jika membuat dunia melihat penderitaannya, membantu mengubah sistem yang rosak itu, maka setiap minit penelitian adalah berbaloi." Dia memandang Salma duduk di sebelahnya. Dia tidak mencari kemasyhuran atau kekayaan. Dia mencari untuk menyelamatkan anaknya dan dalam proses itu membantu menyelamatkan lebih ramai lagi. Daniela berpaling kepada Salma. "Apa yang akan awak katakan kepada kakak awak jika dia sedang menonton sekarang?" Salma menarik nafas dalam-dalam. "Saya akan beritahu dia bahawa saya maafkan dia, bahawa saya faham bahawa dia juga menderita apabila ibu bapa kami meninggal dunia, bahawa kita semua memproses kesedihan dengan cara yang berbeza." Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan teliti. "Tetapi saya juga akan beritahu dia bahawa tindakan mempunyai akibat, bahawa cuba mencederakan seseorang kerana dendam akhirnya akan mencederakan diri sendiri. Dan saya akan beritahu dia bahawa pintu saya masih terbuka, tetapi hanya jika dia datang sebagai keluarga sebenar, bukan sebagai oportunis. Darah tidak menjadikan awak keluarga. Cinta, sokongan, kehadiran, itulah yang menjadikan keluarga." Kata-kata itu bergema di seluruh negara. Apabila program itu berakhir 2 jam kemudian, naratif telah berubah sepenuhnya. Salma bukan lagi penjahat. Dia adalah wira yang telah selamat daripada cubaan pemusnahan dan muncul lebih kuat. Apabila mereka akhirnya pulang ke rumah malam itu, letih tetapi lega, Amir telah bangun menanti mereka bersama jururawat itu. "Mama, orang bising sudah pergi ke..." "Ya, sayang," jawab Salma sambil memeluknya. "Mereka dah pergi." Hafiz berdiri di pintu masuk memerhati mereka, dan pada saat itu sesuatu berubah dalam ekspresinya. Keputusan telah dibuat, satu ambang telah dilalui. Salma berkata dengan lembut, "Bolehkah kita bercakap sebentar?" Taman banglo itu diterangi oleh ratusan lampu kecil yang tergantung di pokok-pokok, mewujudkan suasana ajaib di bawah langit berbintang. Ia adalah malam yang sempurna, sejuk,
tetapi tidak terlalu sejuk, dengan angin sepoi-sepoi yang membuat lampu-lampu menari. Salma berjalan di sebelah Hafiz di sepanjang laluan batu. Langkah mereka perlahan dan tanpa tujuan tertentu. Amir telah tidur di rumah kecil bersama juru rawat, letih, tetapi gembira selepas hari yang sibuk. Sudah gila beberapa hari kebelakangan ini, kata Salma memecah kesunyian yang selesa di antara mereka. Awak menyesal soal Hafiz. Tentang temu bual itu, tentang semua ini menjadi sangat umum. Salma mempertimbangkan soalan itu dengan teliti. Tidak, kerana sesuatu yang baik keluar daripadanya. Ibu-ibu lain itu, Fernanda, Isabel, Patricia, kini mempunyai harapan. Anak-anak mereka akan mendapat rawatan yang mereka perlukan. Itu berbaloi dengan sebarang ketidakselesaan yang saya rasa. Mereka berhenti di sebelah air pancut di tengah-tengah taman, di mana air menggelegak perlahan-lahan. Ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada awak, mula Hafiz, berpaling untuk melihatnya terus ke mata. Sesuatu yang saya telah cuba cari perkataan yang betul untuk ungkapkannya. Salma merasakan jantungnya berdegup kencang. Terdapat sesuatu dalam nada suaranya, cara dia memandangnya yang berbeza. Apabila saya jumpa awak malam itu di bilik Dobi, terus Hafiz, saya pikir saya melakukan perbuatan baik, membantu seseorang yang memerlukan, tetapi kebenarannya ialah awak telah menyelamatkan saya, sama seperti saya menyelamatkan awak. Dia memegang tangannya dengan lembut. Saya hidup dalam kekosongan emosi, Salma, membina empayar, tetapi tanpa tujuan sebenar. Dan kemudian awak datang dengan kekuatan awak yang tak tergoyah, cinta awak yang tanpa syarat, maruah awak walaupun dalam semua itu. Awak tunjukkan kepada saya apa yang benar-benar penting dalam hidup. Salma merasakan air mata mula terbentuk di matanya. Hafiz, biarkan saya habiskan, katanya lembut. Saya telah menghabiskan berminggu-minggu cuba memahami apa yang saya rasa. Memberitahu diri saya bahwa ia hanya kekaguman atau tanggung jawab atau persahabatan. Tetapi malam ini, apabila saya melihat orang-orang itu menyerang awak, apabila saya merasakan keperluan ganas untuk melindungi awak, saya tahu kebenaran. Dia berhenti, menarik nafas dalam-dalam. Saya jatuh cinta dengan awak, Salma, dengan keberanian awak, hati awak, semangat awak, cara awak mencintai Amir tanpa sebarang batasan, cara awak bangkit setiap kali hidup menjatuhkan awak. Saya jatuh cinta dengan wanita yang lebih suka tidur di atas lantai daripada melepaskan maruahnya. Air mata mengalir deras di wajah Salma. Saya juga, bisik dia. Saya juga jatuh cinta dengan awak. Lelaki yang nampak melangkaui keputusasaan saya, yang melayan saya dengan hormat apabila dia ada semua sebab untuk marah, yang mencintai anak saya seolah-olah dia anaknya sendiri. Hafiz merapatkan jarak di antara mereka, tangannya melepaskannya hanya untuk membingkai wajahnya dengan lembut. Bolehkah saya cium awak? Salma mengangguk, tidak dapat bercakap. Ciuman itu lembut, mesra, penuh dengan janji yang tidak terluah dan impian yang dikongsi. Apabila mereka akhirnya berpisah, kedua-duanya mempunyai air mata di mata mereka. Ada lagi yang perlu saya tanya awak, kata Hafiz dan mengejutkan Salma apabila dia berlutut. Saya belum ada cincin kerana ini tak dirancang, dia mengakui dengan senyuman. Tetapi saya tak boleh tunggu satu saat lagi. Salma Ruiz, sudi berikan penghormatan kepada saya untuk menjadi istri saya, untuk membina keluarga dengan awak dan Amir, untuk menghadapi apa sahaja yang datang bersama-sama. Salma memandangnya. Lelaki luar biasa ini berlutut di hadapannya di bawah bintang-bintang, dan dia merasakan hatinya mengembang dengan kebahagiaan yang dia tak pernah fikirkan mungkin. Ya, katanya sambil ketawa dan menangis pada masa yang sama, 1000 kali ya. Hafiz berdiri dan memeluknya, memutarnya di udara. Sementara mereka berdua ketawa dengan kegembiraan tulen. Berita pertunangan mereka diumumkan beberapa hari kemudian, tetapi kali ini tindak balasnya sangat positif. Media sosial meletup dengan mesej sokongan, meraihkan apa yang ramai panggil kisah cinta paling indah tahun ini.
Tetapi Hafiz dan Salma mempunyai rancangan yang lebih penting daripada mengambil berat tentang pendapat umum. Projek Harapan berkembang pesat. Beberapa minggu selepas skandal dengan Laila, mereka sudah membantu 50 keluarga. Hafiz telah menubuhkan pasukan lengkap yang dikhaskan hanya untuk program ini dengan Murni Salim sebagai pengarah. Salma memegang peranan aktif dalam projek itu, bukan sahaja sebagai pengurus hartanah, tetapi sebagai wajah awam inisiatif itu. Dia melawat keluarga, mendengar kisah mereka, memastikan mereka menerima bukan sahaja bantuan keuangan, tetapi juga sokongan emosi yang mereka perlukan. Suatu petang dia berada di pejabat projek, apabila seorang pelawat yang tidak dijangka tiba, Laila. Salma memandangnya dari mejanya, menunggu. Kakaknya kelihatan berbeza, solek lebih sedikit, pakaian lebih ringkas, dan sesuatu di matanya yang Salma belum pernah lihat sebelum ini. Rasa malu. Saya tahu saya tak berhak berada di sini, mula Laila, kekal berhampiran pintu. Dan saya tak minta pengampunan awak. Saya hanya perlu beritahu awak bahawa saya benar-benar minta maaf. Salma bersandar di kerusinya, memerhati kakaknya. Apa yang berubah? Saya tengok temu bual kedua, jawab Laila. Saya lihat ibu-ibu lain itu menceritakan kisah sama seperti awak, dan saya sedar betapa salahnya saya. Awak tak berbohong atau memanipulasi. Awak sedang berusaha untuk terus hidup. Dan saya cuba musnahkan awak kerana dendam egois. Dia mengelap matanya dengan belakang tangannya. Selepas video saya dibar keluar, saya kehilangan segalanya. Akhbar itu menuntut saya kerana memberi mereka maklumat palsu. Tiada siapa yang mahu mengambil saya bekerja, dan itu betul saya patut dapat. Kenapa awak datang sekarang? Soal Salma. Kerana saya lihat awak sedang membantu orang lain, ibu-ibu seperti awak, dan saya fikir, mungkin awak boleh bantu saya faham cara untuk menjadi lebih baik. Saya tak minta wang atau kerja, saya hanya mahu belajar daripada awak. Menjadi kakak yang sepatutnya saya lakukan bertahun-tahun dahulu. Salma merasakan air mata mencucuk di matanya. Dia memandang Laila, benar-benar memandangnya, dan nampak seseorang yang patah cuba membina semula dirinya. Ia takkan mudah, katanya akhirnya. Membina semula kepercayaan mengambil masa, dan awak perlu mendapatkannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Saya faham, kata Laila. Harapan bersinar di matanya. Tetapi, terus Salma sambil berdiri, saya percaya pada peluang kedua. Seseorang beri saya satu, apabila saya tak layak, ia akan menjadi hipokrit untuk tidak menawarkan awak perkara yang sama. Laila tersedu-sedu, menutup wajahnya dengan tangannya. Salma berjalan ke arahnya dan selepas teragak-agak seketika, dia memeluknya. Kita akan cuba, bisik Salma. Sebagai kakak beradik sebenar. Kali ini, hari perkahwinan tiba lebih cepat daripada yang mereka jangkakan. Mereka memutuskan untuk mengadakan majlis intim, hanya rakan-rakan rapat dan keluarga di taman banglo itu. Salma berdiri di hadapan cermin di biliknya, melihat pantulannya. Gaun itu ringkas, tetapi elegan, tidak keterlaluan, tepat seperti yang dia mahu. Aina dan ibu-ibu lain dari projek Harapan bersamanya membantunya dengan sentuhan akhir. Awak nampak cantik, kata Fernanda sambil melaraskan tudung. Saya tak boleh percaya ini nyata, bisik Salma. Beberapa bulan lalu saya tidur di lantai bilik Dobi. Dan sekarang awak berada tepat di tempat yang awak layak. Potong Isabel tegas, dengan seorang lelaki yang mencintai awak, seorang anak yang sihat, dan tujuan yang sedang mengubah kehidupan. Ketukan lembut di pintu mengganggu mereka. Ia adalah Amir, berpakaian sut kecil yang Hafiz telah tempah khas untuknya. Mama nampak macam puteri, katanya dengan mata terbeliak. Salma berlutut, tidak peduli tentang mengotorkan gaun itu, dan memeluknya. Awak gembira, sayang, dengan semua ni? Amir mengangguk dengan kuat. Encik Hafiz kata, sekarang dia akan jadi ayah saya. Adakah ia benar? Jika awak mahu dia jadi begitu, ya, saya mahu. Yeri Tamir.
Dan dia kata apabila saya sihat sepenuhnya kita boleh dapat anjing. Anjing betul, Mama. Salmah ketawa, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Aina bergegas menyentuh soleknya. Upacara itu sempurna. Hafiz menunggu di hujung lorong sementara improvisasi di taman dengan Javier dan Thomas sebagai pengapitnya. Rizman, peguamnya, menjadi pengelola upacara. Apabila Salmah mula berjalan ke arahnya dengan Amir di tangannya, jantung Hafiz terhenti. Wanita luar biasa ini, yang telah menghadapi lebih banyak kesukaran daripada yang kebanyakan orang akan temui sepanjang hidup, berjalan ke arahnya dengan senyuman berseri-seri. Ikrar itu ringkas, tetapi berkuasa. Salmah, mula Hafiz, suaranya menebal dengan emosi. Awak ajar saya bahwa kekayaan sebenar tidak diukur dengan uang, tetapi dengan cinta. Saya berjanji untuk menghormati awak, melindungi awak, dan mencintai awak dan Amir sepanjang sisa hidup saya. Saya berjanji untuk menjadi lelaki yang awak berdua layak. Salmah menarik nafas dalam-dalam sebelum bercakap. Hafiz, awak jumpa saya pada saat paling gelap saya dan tunjukkan kepada saya cahaya. Awak beri saya harapan apabila saya dah lupa apa maksudnya. Saya berjanji untuk mencintai awak dengan keganasan yang sama seperti saya mencintai anak saya. Saya berjanji untuk menjadi pasangan awak dalam segala-galanya, dalam saat-saat baik dan buruk. Saya berjanji untuk membina kehidupan yang indah dengan awak. Apabila Rizman mengisytiharkan mereka suami istri, kumpulan kecil itu meletus dengan tepukan. Hafiz mencium Salmah dengan mendalam, kemudian berlutut dan memeluk Amir juga. Sekarang kita adalah keluarga, bisiknya ke rambut kanak-kanak lelaki itu. Sambutan itu gembira dan intim. Tiada akhbar, tiada orang luar, hanya orang yang benar-benar penting. Ibu-ibu Projek Harapan bersulang dengan champagne, berkongsi tawa dan air mata. Laila juga ada di sana, duduk secara bersaingi di belakang memerhati. Apabila Salmah melihatnya, dia memberi isyarat agar dia mendekat. Dengan malu-malu, Laila menyertai kumpulan itu. Ini kakak saya, memperkenalkan Salmah. Dia hanya sedang belajar cara untuk menjadi keluarga. Penerimaan kumpulan itu sekali lagi berhati-hati tetapi mesra, dan Laila menangis karena terima kasih. Apabila matahari mula terbenam melukis langit dengan warna oranye dan merah jambu, Hafiz meminta perhatian semua orang. Saya mahu membuat pengumuman, katanya sambil memegang tangan Salmah. Projek Harapan akan berkembang ke peringkat nasional bulan depan. Tetapi lebih dari itu, kami menubuhkan Yayasan Kekal, Yayasan Harapan Salmah, yang didedikasikan untuk membantu ibu-ibu pekerja keras dan keluarga mereka di seluruh negara. Tepukan itu memekakkan telinga. Salmah akan menjadi pengarah, terus Hafiz. Kerana tiada siapa yang faham perjuangan ini lebih baik daripada seseorang yang mengalaminya. Salmah memandangnya terkejut. Saya? Ya, sahut Hafiz. Awak, saya, kita akan melakukannya. Awak telah mengubah hidup saya. Sekarang kita akan ubah beribu-ribu lagi bersama-sama. Malam itu, selepas tetamu pergi dan Amir tidur di bilik barunya di Banglo, Hafiz dan Salmah duduk di balkoni memerhati bintang-bintang. Awak pernah bayangkan ini, soal Hafiz. Pada hari di bilik Dobi itu, Salmah ketawa kecil. Dia begitu takut sehingga dia tidak dapat membayangkan apa-apa di luar minit seterusnya. Saya tak pernah impikan sesuatu seperti ini mungkin berlaku. Hidup ini pelik, renung Hafiz. Kadang-kadang saat-saat teruk Anda membawa Anda kepada saat-saat terbaik. Saya takkan menukar apa-apa, kata Salmah dengan keyakinan. Setiap air mata, setiap perjuangan, setiap saat keputusasaan membawa saya ke sini. Membawa saya kepada awak. Membawa kita kepada ini. Hafiz menciumnya dengan lembut. Saya cintakan awak, Puan Razak. Saya cintakan awak, suami saya. Dari tingkapnya di atas, Amir memerhati mereka dengan senyuman mengantuk. Memeluk anak anjing mainan yang dihadiahkan Hafiz kepadanya sebagai janji untuk anjing sebenar yang akan tiba tidak lama lagi. Kanak-kanak lelaki yang telah melukis gambar keluarga yang lengkap, akhirnya memilikinya. Ibu yang telah berjuang melawan yang mustahil telah menang.
dan lelaki yang telah lupa cara mencintai telah menemui semula hatinya. 3 nyawa yang patah yang telah bertemu dalam kegelapan kini bersinar bersama di bawah bintang-bintang. Dan di seluruh negara, di hospital dan rumah-rumah kecil, ibu-ibu lain memandang anak-anak mereka yang tidur dan merasakan sesuatu yang mereka tidak rasa dalam masa yang lama. Harapan. Karena jika Salma Ruiz boleh selamat dari yang mustahil dan menemui pengakhiran bahagianya, mungkin mereka juga boleh. Dan harapan itu, lebih daripada sebarang wang atau program, adalah legasi sebenar malam itu di bilik Dobby, apabila seorang ahli perniagaan menemui seorang ibu tidur di lantai dan memutuskan bahwa dunia boleh menjadi tempat yang lebih baik